Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi, salam satu UTM Sandungan Bangsa. Yang berbahagia Profesor Dr. Zainatul binti Tasir, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Kepala Dekan, pihak-pihak pengurusan, pengurusi sekolah dan akademi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan yang diraikan Dr. Muhammad Faiz bin Ahmad selaku penceramah undangan untuk program motivasi siri yang kedua pada kali ini, dan juga Datin Sulkan Jairul selaku penceramah program-program online, para tetamu, staf-staf fakulti, para tetamu dan juga para penonton yang mengikuti program siri motivasi ini bersama-sama secara langsung di Webex dan juga di platform live secara langsung di Facebook ini. Terima kasih atas keberadaan anda, kesudian anda untuk bersama-sama mendengar satu tajuk yang sangat menarik yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Faiz sebentar nanti, dan tajuk yang diberikan kepada beliau untuk kita kongsikan pengetahuan, pengalaman, informasi yang berguna daripada Dr. Faiz ini adalah tajuk yang sangat menarik, ergonomik work from home, selesakah kursi anda. Dan perkataan ergonomik itu membawa maksud lebih kurang peralatan dan juga sesuatu kemudahan, peralatan, prosesnya, sistemnya yang digunakan oleh manusia dalam melakukan sesuatu aktiviti dan untuk berinteraksi sesuai dengan keadaan dan suasana ketika work from home yang kita hadapi ketika ini. Jadi sebelum saya memulakan majlis, saya akan sedikit membacakan biodata Dr. Faiz untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan para penonton terutamanya, dan dalam proses perkongsian ilmu nanti juga kami mengalu-alukan para penonton kalau ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan kepada Dr. Faiz, bolehlah diletakkan di ruangan komen. Baiklah, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sedikit biodata Dr. Faiz. Beliau merupakan Timbalan Pengarah Unit OSH, iaitu Unit Keselamatan Kerjaan dan Persekitaran UGM sejak Ogos 2020. Beliau juga merupakan penasihat kepada Kesihatan Persekitaran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, mendapat sijil sebagai Safety and Health Officer pada tahun 2019 dan merupakan seorang eksekutif latihan vocational dan yang telah diberikan sijil dari Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia sejak tahun 2017, dan beliau juga merupakan pegawai operasi latihan vocational dan telah pun disahkan apa kata orang kebolehannya oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia sedikit sebanyak, dan beliau juga merupakan Bendahari Agung Persatuan Teknikal Pendidikan Teknik dan Vocational Malaysia. Alhamdulillah, begitu banyak jawatan, begitu banyak pengalaman yang ada pada Dr. Faiz ini mungkin akan dapat membantu kita dalam memastikan suasana work from home kebanyakan yang kita lalui sekarang ini dapat memberikan kita satu motivasi, dapat memberikan kita satu tips yang berguna untuk kita jadikan panduan bagi memastikan produk, output ataupun semangat bekerja kita terus kekal seperti mana kita datang ke pejabat setiap hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan juga para penonton yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan penceramah undangan kita dalam program siri motivasi kali ini, iaitu Yang Berusaha Dr. Muhammad Faiz, untuk meneruskan acara. Silakan Dr. Baik, terima kasih kepada Cik Muhammad Jaiz bin Jamil selaku pengerusi pada pagi ini yang sangat berbahagia pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan kerana memberi peluang dan diberi ruang
kepada saya untuk berkongsi sedikit tentang satu tajuk yang pada saya untuk kali ini agak penting bagi bukan sahaja kepada kita selaku staf akademik, tetapi juga dia merentasi kepada semua rakyat Malaysia khususnya ataupun secara amnya di seluruh negara ataupun di seluruh dunia berkenaan dengan satu istilah baru yang taklah baru tetapi kita dah biasa dengan perkara tersebut, iaitu work from home, atau ada serta-serta jabatan memanggil sebagai BDR, bekerja dari rumah. Itu adalah satu norma baru ataupun perkara baru yang perlu kita biasakan. Bermula daripada tahun lepas lagi, setelah kita dalam tempoh PKP, dan semalam juga kita difahamkan dan kita dimaklumkan oleh kerajaan yang mana kita telah dilanjutkan tempoh PKP 2 sehingga pada awal Mac, iaitu pada 4 Mac. Jadi mau atau tidak mahu, kita terpaksa ataupun saya lebih katakan kita perlu meredah ataupun melalui proses seperti ini, yang mana pada pandangan saya kita perlu biasakan sebagai satu rutin, sebagai satu amalan hidup, sebagai satu norma yang perlu kita jalankan. Kalau tuan-tuan semua lihat pada hari ini, saya berada di rumah, ada satu contoh from home, dan saudara kita Encik Jaiz saya difahamkan berada di pejabat. Jadi kita berbagai, dan saya juga mengalu-alukan kepada semua rakan-rakan staf yang berada di luar sana. Dan saya percaya juga mungkin ada yang sedang memandu sambil-sambil mendengar. Jadi hati-hati semasa memandu. Dan kepada yang berada di rumah, jom kita rapatkan kerusi kita, kita letakkan posisi kita dan postur badan kita dalam keadaan yang baik, yang tip-top, yang ideal. Kita betulkan apa yang patut, buka lampu yang pencahayaan yang baik. Saya akan terangkan nanti dari semasa ke semasa, dari segi pencahayaan, dari segi kerusi, dan apa yang kita boleh berkongsi bersama-sama sebenarnya. Bukan lebih kepada siapa yang faham atau siapa tidak faham, tapi kita lebih kepada berkongsi. Dan di samping itu juga, kalau tengok kepada tajuk ni, saya sengaja letakkan klausa kerusi tu. Kerusi, adakah selesakah kerusi? Sebenarnya dia bukanlah kerusi semata-mata, tuan-tuan. Nanti kita akan tengok satu persatu lah. Dan kalau Encik Jaiz mungkin boleh respon sikit. Encik Jaiz sekarang di pejabat, kerusi itu kerusi sendiri ke kerusi pejabat? Kerusi pejabat, Doktor. Pejabat lah. Okay, alhamdulillah. Dan kita harapkan supaya semua rakan-rakan yang berada di pejabat mempunyai satu facilities atau infrastruktur yang selesa untuk posisi dan juga persekitaran kerja ataupun di stesen kerja masing-masing. Okey, tanpa buang masa, saya teruskan kepada sesi hari ini, iaitu bertajuk Ergonomic Work from Home, selesakah kerusi anda? Ini sedikit tentang saya yang mungkin belum mengenali, yang telah diceritakan sedikit tadi oleh saudara Encik Jaiz bin Jamil, dan ada sedikit tentang safety health officer tu. Itu sijil sebenarnya, yang mana banyak ilmu-ilmu dan juga pendedahan yang saya dapat berkenaan dengan perkara-perkara berkaitan dengan keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan. Dia ada dua item situ, keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Untuk ergonomik, saya boleh mengatakan bahawa dia termasuk di dalam satu skop kesihatan pekerjaan. Okey, jadi sebab itulah bila kita nak membuat sesuatu perkara, kita kena klarifikasi bahawasanya keselamatan dan kesihatan pekerjaan tu dia adalah dua perkara yang berbeza, tetapi dua-duanya adalah penting. Okey, jadi tanpa bermasa kita tengok objektif. Seperti biasa, insya-Allah di hujung sesi kita harapkan kita dapat mengenal pasti konsep ergonomik, okey, dalam persekitaran kerja kita. Yang kedua, insya-Allah juga kita akan dapat mengenal pasti iaitu 5 faktor risiko ergonomik. Apakah risiko-risikonya yang mungkin kita terdedah, sama ada kita perasan atau tidak perasan dalam persekitaran kerja kita. Persekitaran kerja yang dimaksudkan bermaksud sama ada di rumah ataupun di pejabat ataupun di mana-mana ruang yang kita biasa bekerja di situ. So, macam saya sekarang di rumah saya di kawasan ruang kerja ataupun di kawasan meja study lah. Orang kata nak study dalam dulu meja study, sekarang jadi ruang kerja lah. Okey. Dan objektif ketiga juga,
saya menjangkakan dan saya mengharapkan untuk kita mengenal pasti sistem kerja yang bagaimana yang ergonomik semasa kita bekerja dari rumah ataupun kita bekerja di pejabat. Untuk kita kenal pasti yang mana satu sistem yang persekitaran yang ergonomik. Dan yang terakhir adalah kita harapkan juga semua kita dapat mengaplikasi aturan ruang kerja yang selamat dan ergonomik. Selamat datang dulu dan ergonomik datang bersama dengan itu. Selamat. Okey. Mungkin saya nak kita tak kongsi sikit lah. Adakah anda berasa selesa dengan persekitaran kerja anda? Selesa dan selamat dengan persekitaran kerja anda? Kalau tengok dekat sini tuan-tuan, ini dalam kes sebelum kita PKP lah kan. Kalau kita dah sampai di pejabat dulu, dah sekitar jam 8 pagi lah. Ada yang datang 7.30, ada datang pukul 7, ada 8.30. Normally kita akan beratur di lift, kita akan berada untuk punch in dan sebagainya. Ini zaman pada ketika sebelum kita PKP atau sebelum kita COVID. Yang mana persekitaran kerja kita, saya tak pasti, kemungkinan begini, kemungkinan lebih selesa, atau kemungkinan lebih teruk daripada ini, kita tak tahu. Dan dia bergantung kepada di manakah lokasi kita. Okay, dan saya difahamkan juga untuk staf akademik, mereka mempunyai bilik masing-masing. Dan banyak staf-staf kita juga mempunyai bilik yang sangat selesa, sangat baik dan juga memenuhi ergonomik ataupun sesuai dan juga memenuhi setiap apa yang mereka harapkan dalam ruang kerja mereka. Tetapi ada staf kita kebanyakan juga yang berada dalam cubicle ataupun dalam satu ruang tu berkongsi sehingga 5 ke 10 atau lebih daripada itu. Terutamanya di pejabat-pejabat utama atau pejabat-pejabat besar. Jadi mungkin kita tak pasti dengan keadaan sekarang. Pada ketika dulu mungkin pada satu ketika kita berada lebih kurang beginilah. Tapi kita harapkan tak berlaku lah. Dan seperti biasalah, bila balik pukul 5 tu, kita harap kita tidak berlaku lah seperti mana yang gambar kanan sekali tu. Semuanya sakit, injek sana, bahunya rasa lengur, ya tuan-tuan. Balik rumah minta diurut, kakinya rasa kebas-kebas. Kebasnya bukan sebab berjalan, kebasnya sebab duduk terlalu lama. Kalau banyak berjalan tu kita faham lah. Kan kita lengur-lengur sebagainya. Duduk di pejabat, rasa lengur-lengur, mata rasa letih, rasa lesu. Setiap hari nak kena pakai eye more, mata jadi merah. Semua itu adalah faktor-faktor yang kita sedar dan tidak sedar berlaku sepanjang kita berada di pejabat sehingga pukul 5. Okey, kita tengok slide seterusnya tuan-tuan. Adakah anda berasa selesa dan selamat dengan persekitaran kerja? Sekarang ni, dalam norma baharu, terutamanya BDR atau work from home, bekerja dari rumah, saya percaya ada segelintir daripada kalangan kita yang bangun seawal 6 pagi lagi untuk membuat persiapan apa sahaja. Kerana apa? Pukul 7.30 tu kelas nak start tu. Contohnya kan. Okay, jadi ada yang bangun lebih awal daripada pukul 6. Pukul 5 pagi pun ada. Okey, tapi kalau boleh sebelum pukul 6 kita jangan punch card lah, tak boleh masuk. Dia lepas pukul 7 tu insya-Allah barulah boleh punch card kan untuk yang mana bekerja dari rumah. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, work from home. Selepas bangun pukul 6 tu, kalau kita tengok gambar ni, okey, mungkin si isteri lah. Okey, yang mana si isteri yang berada di rumah duduk dekat meja makan. Sebab nak kena tengok anaknya, okey, suaminya juga nak sarapan, perlu sediakan lebih awal, dalam masa sama kena kucing pun ada kat situ. Okey, untuk berikan apa yang boleh kepada keluarga. Jadi ini bukan lagi 2 in 1 tuan-tuan. Dia dah jadi 5 in 1, 6 in 1. Mendengar kerja secara work from home, ergonomik kerusi, persekitaran, suhu, kebisingan persekitaran dan juga teguran-teguran daripada jiran-jiran dan juga suara-suara televisyen yang dimainkan oleh anak-anak dan juga keluarga. Semua itu kita rangkumkan sebagai satu cabaran dalam kita bekerja dari rumah. Okay? Dan sama juga kalau tengok gambar tu, okay, saya letakkan di situ adakah pukul 5 petang? Ada big question mark kat situ. Dan ada juga sehingga 11 malam. Adakah kita sehingga 11 malam kita bekerja? Jadi ini semua berada pada jawapan pada tuan-tuan dan juga puan-puan semua. Jadi saya tak boleh nak katakan
kita mesti pukul 4.30, pukul 5 kita akan tamat seperti mana kita bekerja zaman dulu. Tidak. Sekarang di work from home ataupun di BDR, kita lebih fleksibel dan sometimes, kadang-kadang, kelas kita pun sehingga ke lewat malam. Terutamanya melibatkan pelajar-pelajar yang sibuk juga dengan mereka punya tugasan-tugasan yang ada. Jadi, saya tak nafikan, ini adalah satu cabaran baru untuk kita tempuh dan kita harungi bersama. Baik. Okey. So, ringkas kata, kenapa perlu bekerja dari rumah? Mengapa perlu bekerja secara atas talian? Atas talian. Macam kita buat sekarang ni pun secara atas talian. Okey. Ini kita tak nafikan sedikit satu slide untuk novel coronavirus SARS-CoV, okay, dikesan pada Disember, sedikitlah makluman. Dan sebenarnya COVID-19 ni salah satu daripada perubahan yang cukup besar, memberi kesan yang cukup besar juga kepada semua manusia di dunia. Tak terkecualilah kita di Malaysia dan juga kita di IPT, di universiti. Okay. Dan antara simptom-simptom, ini sedikit saja untuk kita dapat info dan kita ulang balik info yang sama. Sesama, demam, batuk, sesak nafas. Jadi pagi-pagi sekarang ni kita kena cek tuan-tuan. Adakah kita ada simptom-simptom sedemikian? 3 hari yang lalu, saya selepas kemas pada rumah, saya rasa macam tak sedap badan. Apa orang kata macam demam urat lah. Tapi sekarang punya demam, kita tak boleh nak macam dulu lagi. Kita dah macam risau tu semacam. Dan kita pun difahamkan tak semua sekarang klinik-klinik panel yang menerima sakit demam. Jadi tuan-tuan, kalau mana-mana yang ada simptom-simptom, perlulah membuat pemeriksaan yang lebih lanjut tentang simptom-simptom atau petanda-petanda tentang COVID. Dan kita doakan sama-sama supaya kampus dan juga semua staf dan juga semua rakyat Malaysia di luar sana dalam keadaan terpelihara, selamat dan sejahtera insyaAllah. Okay? Dan kalau kita masih ingat, saya imbau sebentar. Kita mula dapat first case di Malaysia pada 25 Januari tahun lepas. Dan kita telah pun melebihi dan telah menjangkau lebih setahun kes, dan pada hari ini masih lagi kita menerima kes-kes baru harian. Dan ini dia tuan-tuan. Kita bermula dengan PKP 1 pada Mac tahun lalu, 18 Mac lebih tepat. Kemudian kita melalui fasa PKPB bersyarat. Ada pula fasa pemulihan dan ada sebahagian kawasan diperketat. Dan alhamdulillah kita di kawasan Johor Bahru untuk staf dan juga untuk kampus kita tidaklah terlibat dalam fasa untuk ruang ataupun zon yang diperketat. Dan kemudian kita masuk kepada PKP 2 yang sekarang masih lagi dalam fasa PKP 2 sehingga 4 Mac 2021. Dan semua ini adalah norma baru. Dan saya juga tak nafikan, dalam kalangan kita dah biasa dengan istilah-istilah seperti BDR, work from home, bekerja dari rumah, work from office, PDPR, pembelajaran dan pembelajaran di rumah, ini untuk di sekolah. Okey. Dan ada beberapa istilah juga yang mungkin saya tak pasti, yang mungkin daripada suara-suara kawan-kawan kita yang sebut semua TDR. Kau sekarang buat apa? Aku TDR. Apa tu TDR? Tidur di rumah. Tidur di rumah. BDR juga. Apa tu BDR? Berehat di rumah ataupun baring di rumah. Jadi macam-macam istilah nakal tuan-tuan yang mungkin saya nak kongsikan juga kepada semua. Baik. Harap-harap kita tidak berada lah di bawah sekali itu ya. Okay, baik. Okay. Sejauh manakah tahap kerisauan anda, anxiety level semasa work from home ataupun semasa BDR? Dan ini saya nak kongsikan juga study by Qualtrics among 1,006 orang employees pada tahun lepas dan semuanya ada di bawah tu. Dan hasil dapatan mereka mengatakan 52% pekerja ataupun staff rasa cemas dan juga rasa risau apabila mereka work from home, bekerja daripada rumah mereka, rumah kediaman mereka. Bermakna lebih daripada separuh responden berasa cemas dan risau dalam kajian yang dijalankan. Dan kemudian pada 52% tu balance yang 18% daripada 48 yang balance tu hanya sedikit saja yang berasa tidak rasa risau. Yang itu less anxious. Tidak rasa cemas, tidak rasa risau untuk work from home. Mungkin mereka dah biasa atau dah bersedia dalam tempoh untuk work from home.
Dan saya nak kongsikan juga yang ketiga. Okey, yang agak menarik juga untuk wanita. Dalam kajian yang dijalankan oleh Qualtrics terhadap 1,006 orang staff pada tahun lepas, wanita dilaporkan lebih cemas dan risau. Okey, berbanding lelaki, dan dapatan mereka menunjukkan sebanyak sekitar purata 55% ataupun 54% daripada persentage itu mereka rasa cemas berbanding lelaki 45 atau 46% yang berasa cemas dan risau. Jadi persentage wanita tu lebih tinggi. Yang ini saya genapkan dia punya peratusan dan sebenarnya dalam 54 something dan 45 something. Dan yang menariknya untuk lelaki, yang paling menarik untuk lelaki saya jumpa, lelaki dilaporkan lebih tertekan semasa BTR. Yang perempuan wanita tadi cemas dan risau. Tetapi lelaki ini lebih tertekan semasa BDR bersama pasangan berbanding wanita with partners. Ini untuk pasangan yang dah berumah tangga lah kot, saya rasakan yang dah berumah tangga, yang mana persentasenya walaupun rendah tetapi lelaki lebih tinggi, 9% lebih tinggi daripada wanita, iaitu 22% daripada kalangan responden itu adalah lebih tertekan, iaitu lelaki, dan hanya 13% wanita yang tekan bersama dengan pasangan mereka. Jadi ini satu dapatan yang dibuat pada tahun lalu. Okey. Untuk secara peribadi saya tak boleh nak komen lebih lah sebab hari ni pun saya bersama pasangan juga, jadi saya kena berhati-hati juga tuan-tuan. Dan alhamdulillah saya tidaklah termasuk kot dalam kategori yang 22% tu. Mudah-mudahan begitulah. Okey. Saya nak kongsikan terus kepada semua tentang 50% workers feel more anxious working from home. Okay? Yang pertama tadi, yang poin pertama tu. Dalam kalangan 50% tu, dalam peratus tu adalah 18 yang paling lah, iaitu a lot more. 34 yang a little more, 34% the same, dan hanya 3% yang kurang anxious tu. Jadi ini satu dapatan yang kita boleh lihat dan juga kita fikirkan bersamalah tentang sejauh manakah tahap kerisauan kita untuk work from home. Okey, sedikit statistik juga. How prepared our countries, sejauh manakah negara kita untuk work from distance ni, maksudnya bekerja secara jarak jauh. Okey, di Malaysia. Dan kalau kita tengok dekat sini, di manakah Malaysia? Malaysia di situ. Kita nak kata rendah pun tak boleh kata begitu. Nak kata tinggi juga memang tak boleh kata tinggi. Mungkin kita dalam average. Kalau kita tuan-tuan lihat, dia punya indikator tu kita dalam keadaan average, purata lah. Dan tengok daripada robustness dan juga resilient ni, tuan-tuan boleh lihat lebih bawah, lebih detail lagi, terutamanya yang bawah ini, iaitu tentang kita punya speed internet. Okey, dapatan ini dibuat pada tahun 2019. Pada tahun 2017 oleh World Bank Global Index, dan pada ketika ni kita berada pada keadaan average. Jadi kita harapkan pada tahun 2021 kemungkinanlah kita sedikit tinggi daripada statistik yang berkenaan. Ini sebagai perkongsian. Okey. Apakah faktor ataupun apakah perkara yang perlu kita ambil kira sebelum kita work from home ataupun setelah kita berada dalam norma BDR ni? Pertama sekali, menurut satu kajian ataupun satu perkongsian yang diberikan oleh sumber di bawah tu, pertama sekali yang mereka highlightkan dalam framework mereka adalah ruang. Ini yang bestnya tu. First yang mereka highlight adalah ruang. Jadi saya simpulkan dia melibatkan ruang kerja, stesen kerja ataupun meja kerja. Dan saya percaya kebanyakan daripada kita mempunyai meja kerja masing-masing di rumah. Kita harapkan begitulah. Okay. Perkara kedua yang perlu kita ambil kira juga adalah dari segi status perjawatan. Sedia maklum kita di UTM, staf akademik diberikan beberapa pilihan untuk work from home ataupun work from office. Work from office sekiranya masalah di rumah, internetnya tidak stabil. Tetapi majoriti saya berpendapat staf akademik memilih untuk work from home kerana lebih fleksibel dan sebagainya. Okey, itu contohlah. Dan ada juga kita perlu pertimbangkan tentang nature of work. Okey, nature of work. Nature of work ni bermaksud kita punya rutin kerja harian kita. Sebab ada dalam kalangan kita, duty kita memerlukan kita berada di pejabat.
Jadi pada ketika itu kita mungkin kurang sesuai bekerja di rumah. Okey, kita mungkin kurang sesuai bekerja di rumah dan kita perlu berada di pejabat. Sebagai contoh, sebagai contoh macam pusat kesihatan universiti, bahagian keselamatan universiti, mereka adalah frontliners di UTM. Maka nature of work mereka itu untuk bekerja di rumah mungkin tidak applicable dengan rutin kerja mereka. Tetapi kita mungkin dalam sebilangan kita yang sebagai staff akademik yang mempunyai facilities dan juga kemudahan yang baik, mungkin work from home sesuai untuk diaplikasikan. Jumlah jam bekerja juga. Kalau kita tengok gambar yang saya sharekan pagi awal tadi, di hujung tu saya katakan 5 petang ke 11 malam. Kan warna merah tu. Jadi jumlah jam bekerja ni juga sangat subjektif untuk kita nyatakan. Dan benda ni bergantung kepada bagaimana kita menguruskan masa. Dan saya pasti sekarang ni pun kalau kita menerima segala bentuk mesyuarat, segala bentuk perkongsian, ceramah, taklimat, semuanya merentas masa. Sebab semuanya dah secara atas talian. Maka kita perlu bijak bagaimana untuk menyusun. Di samping tugas dan rutin utama kita tidak diabaikan. Ada sejumlah jam bekerja yang perlu kita consider, tuan-tuan. Baik. Yes, ICT juga. Dan peralatan telekomunikasi. Dan kita tak nafikan cabaran yang cukup besar untuk ibu-ibu dan bapa-bapa yang mempunyai anak yang bersekolah. Yang mungkin dalam sebilangan mereka tu terpaksa berkongsi alatan telekomunikasi. Laptopnya ada 1, anaknya ada 3, isterinya ada 1, contohnya. So totalnya si suami ada 5 yang perlu work from home. Anaknya 3, isterinya 1, suaminya 1. So 5 pihak perlu berkongsi bagaimana tu untuk menggunakan. Itu belum dikira dengan smartphone, tablet dan seumpamanya. Jadi itu salah satu daripada cabaran yang perlu kita lihat dan fikirkan juga. Dan yang terakhir, tak lupa tentang isu integriti atau undang-undang. Ini satu perkara yang perlu kita ambil kira. Okey. Kita masuk kepada istilah ergonomik. Okay, sambil-sambil tu, mana-mana yang kering tekak, kita boleh basahkan tekak dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita lihat tentang ergonomik. Apa itu ergonomik? Manusia atau kerja, secara ringkasnya, secara istilahnya. Nomos bermaksud kajian. Dan bila kita rangkumkan ergonomik, dia adalah sains yang menyesuaikan tugas dan persekitaran kerja. Menyesuaikan tugas dan persekitaran kerja terhadap pekerja. Dan satu kajian bagaimana untuk sesuaikan keperluan kerja kepada kebolehan dan keupayaan manusia menggunakan pendekatan saintifik. Itu adalah definisi tentang ergonomik. Simple kata tuan-tuan, fit the task to the man. Bila kita fit the task to the man, that's a ergonomic concept yang kita tekankan. Fit the task to the man. Okay. Dan kita bila menyebut tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kita tak boleh lari daripada akta ataupun undang-undang yang berkaitan. Yang pertama sekali, OSHA 1994, yang mana kita dah biasa dengan Akta 514 ini, yang fokus kepada keselamatan dan kesihatan fizikal. Dan ada satu klausa dalam Seksyen 4(c) yang dinyatakan dalam akta tersebut bertujuan untuk mempromosikan persekitaran kerja yang memenuhi fisiologi dan psikologi. Dan jelas kat situ, fisiologi dan psikologi pekerja. That's Seksyen 4(c) dalam OSHA 1994. Dan secara sepintas lalu juga, di bawah Akta 514 ini untuk kepada majikan. Okey, majikan terutamanya di fakulti, majikan pengurusan di sekolah, serta di peringkat pengurusan tertinggi universiti, termasuk juga di peringkat kementerian dan siapa saja yang berada sebagai majikan yang berada di bawahnya adalah pekerja yang berada di bawah mereka, maka majikan tertakluk di bawah Seksyen 15 bahagian keempat, 15(1), iaitu majikan perlulah memastikan setakat yang praktik, as far as practicable, keselamatan, kesihatan dan kebajikan. Kebajikan yang selalu kita terlepas. Semasa bekerja, semua pekerjanya. Jadi kalau ada dalam kalangan staf yang mengadu, kerusi ni tak sesuai lah dengan badan saya, kerana badan saya ni agak sihat sedikit, jadi mungkin dalam kalangan pihak pengurusan perlu melihat kembali kesesuaian
yang fit the task to the man tadi. Okay, sebab kita tertakluk di bawah section 15 kurungan 1/4. Okay. Dan secara ringkasnya, section 15 kurungan 1 Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan, 3 perkara tadi adalah kesihatan, keselamatan dan kebajikan. Okay. Alright. So, kita tengok sekejap tentang statistik penyakit. Okay. OMSD ni adalah satu istilah yang paling dekat kalau kita cerita tentang ergonomik di tuan-tuan. Okay. Occupational Muscular Skeletal Disorder, that's MSD ataupun OMSD. Dia adalah satu penyakit pekerjaan. Okay. Dan kalau tengok pada statistik 2017, ini kita nak tengok sekejap bagaimana faktor ergonomik ni memberi kesan yang cukup besar kepada mereka yang terkesan, yang mempunyai penyakit MSD ni. 127 kes dilaporkan sepanjang 2017 dan pada 2019, saya cek statistik terkini yang dikeluarkan oleh DOSH adalah sehingga 2019 telah berlaku peningkatan yang agak luar biasa. Sebanyak 408 kes yang dicatatkan. Dan saya agak khawatir, tahun 2020 belum keluar lagi statistik oleh DOSH dalam website mereka. Saya khawatir sebab ada PKP, kita banyak work from home, kita khawatir benda tu lebih membimbangkan kita. That's why lah kita nampak trend tu dah ada peningkatan yang agak luar biasa dari segi statistiknya, dan kita doa sama-sama supaya statistik itu tidak terlalu membimbangkan kita untuk tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang. Okey. Jadi secara umumnya ini yang dilaporkan pada 2019 oleh DOSH. Kalau tengok dekat sini, yang untuk ergonomi kita terlibat pada yang kotak merah tu, 408 kes ataupun secara keseluruhan 4% daripada jumlah kes yang dilaporkan, hampir mencecah 10,000 kes. Ini yang dilaporkan. Ini yang dilaporkan. Yang tidak dilaporkan, wallahu alam. Kita pun tak tahu. Okey. Tetapi kalau tengok di sebelah sikit tu, sebelah kiri tu, yang paling banyak ataupun paling major penyakit pekerjaan adalah hilang deria pendengaran lah. Itu paling tinggi. Setiap tahun pun memang hilang deria tu paling tinggi dia punya masalah penyakit pekerjaan yang dilaporkan. Nanti saya akan kongsikan juga bagaimana untuk work from home hari ni kita akan tengok secara live insya-Allah. Persekitaran kerja kita adakah sesuai dengan gangguan-gangguan tu. Bukan gangguan-gangguan tu, ini gangguan bunyi. Gangguan-gangguan tu kena berjumpa dengan pakar lah, dengan imam dan sebagainya. Tapi kalau gangguan kebisingan, kita insya-Allah kita boleh share kan. Ada beberapa apps yang saya akan share nanti pada hari ini insya-Allah. Okay. Alright, kesan dia. Kena penyakit dan kesan. Okey, ini saya rasa kita pun mungkin pernah mengalami. Sendi, ligamen, otot, saraf, tendon dan tulang belakang, dia akan ganggu fungsi tubuh badan kita. Terutamanya yang berumur 35 tahun ke atas atau 40 tahun dan ke atas. Lebih tepat lagi, mereka yang dah menghampiri ke 60 tahun ataupun 60 tahun dan ke atas. Utamanya ibu dan ayah kita lah, orang tua. Sebab mereka bekerja sepanjang mereka punya karier, bekerja dalam keadaan fizikal, yang mana melibatkan kerja fizikal lah. Jadi ia memang akan mengganggu fungsi. Di samping juga faktor usia, tak nafikan. Jadi penyakit MSD ni satu keadaan yang dia akan mengganggu kita lah, sendi ligamen. Apatah lagi kalau tuan-tuan berumur 30 tahun ke bawah dah mula rasa perkara-perkara merah tu. Itu perlu diperiksa dan perlu didapatkan pemeriksaan yang lebih rapi lah. Okay. So hasil daripada kesan penyakit ini, kita akan rasa sakit lah. Akan rasa sakit tu very subjektif. Tapi kita akan rasa lebih kepada nak bergerak tu macam susah. Ada kakinya susah, pinggangnya rasa macam bengkak lah, dia punya punggungnya rasa lain macam, bangun tidur rasa tumeknya sakit. Dan berbagai lagi lah. Berbagai lagi. Termasuk juga dengan matanya, setiap pagi matanya merah. Okay. Kemudian rasa seperti macam minor migraine yang ringan dan seumpamanya. Semua itu adalah kesan-kesan penyakit yang mungkin kita sedar dan kita tak sedar. Nanti kita akan sharekan bagaimana kita cuba atasi perkara itu. Okay. Termasuk juga leher, bahu kita. Mana yang biasa jadi typist ataupun type komputer di pejabat. Daripada pukul 8 sampai pukul 5. 1-2 je rehat dengan makan dengan solat zuhur. 8 hingga 5 tu, type sepanjang masa.
Nafikan memang ada. Memang ada. Baik saja. So mungkin pergelangan tangan tu. Okay. Yang akan jadi rasa sakit lah. Okay. Ataupun rasa kurang selesa. Yang mana melibatkan bahu. Okay. Contohnya pekerja-pekerja yang bekerja secara fizikal. Tukang cuci contohnya. Tak terkecuali daripada ergonomik juga. Cara mereka untuk menggosok. Dan sekarang kita work from home, kita pun mungkin tukang cuci kat rumah. Jadi ada juga pelbagai risiko-risiko yang terdedah bila kita berada di rumah lah. Bekerja di rumah maksud saya. Punggung, pinggul, lutut dan kaki. Ini semula gangguan-gangguan untuk MSD. Okay. Jadi, ini kita dah masuk kepada technicality sikit tuan-tuan. Ada 5 secara generalnya faktor yang menyebabkan risiko kepada ekonomi kita. Okay, yang pertama, iaitulah daya berlebihan. Okay, saya akan huraikan satu persatu. Yang kedua, kerja berulang. Repetitive task ataupun kerja yang sama diulang-ulang. Paling mudah lah nak cakap. Paling mudah. Kalau kita nak masuk highway kan, kalau dulu kena bagi tiket kan. Yang bagi tiket tu. Yang bagi tiket tu. Daripada pukul berapa dia kerja tu? Daripada pukul 6 pagi sehingga shift dia pukul berapa? Contohlah 7 pagi 7 petang. Contohnya dia ambil shift 12 jam, 7-7. So dia sentiasa tu. Repetitive task. Tangan kanan contohnya. Tangan kiri lah. As a repetitive task. Tiket tu berapa gram je. Tetapi repetitive task itu mungkin mengganggu. Okay, lagi contoh. Mereka yang bekerja di ladang ataupun yang bekerja fizikal, bercangkul contohnya. Repetitive task. Ya, termasuk juga di pejabat. Jangan lupa. Yang saya ceritakan type tadi. Daripada pukul 8 pagi, punch card, pegang keyboard. Keyboard. Sehinggalah pukul 5. 1-2 je dia rehat. Contohnya. Okay? Yang ketiga, posisi yang salah. Ini saya rasa ramai. Nanti kita akan huraikan apakah posisi yang salah tu. Termasuk juga kadang-kadang saya pun tak terkecuali juga posisi. Sebab kita dah shock buat kerja, kadang kita pun lepak kan. Kita pun rasa jadi macam ni lah tu yang paling best. Contohnya kan, rupanya yang itulah posisi yang outward, yang salah. Posture yang outward. Atau yang keempat, tekanan setempat dan beban statik. Ini mungkin untuk sebahagian kerja yang terlibat dengan perkara keempat. Dan yang terakhir adalah environmental factors ataupun faktor persekitaran. Antaranya adalah faktor cahaya, faktor suhu dan faktor bising. Okey. Kita tengok satu persatu tuan-tuan. Pertama, daya berlebihan. MSD tadi kita dah tengok, penyakit otot tulang rawan dan seumpamanya. Dia melibatkan beban mekanikal tinggi terhadap otot kita. Ligamen, tendon dan penyambung. Ini istilah sains lah. Untuk yang pastinya adalah daya berlebihan itu yang memberikan kesan kepada kita punya tubuh badan. Apa kesannya? Letih, fizikal kita boleh cedera atau rosak. Cedera akut, cedera jangka pendek ataupun cedera jangka panjang ataupun dipanggil sebagai kronik. Dia akan menyebabkan perkara-perkara tersebutlah. Okay. Right. Lebih banyak daya digunakan maka lebih tinggilah risikonya. Okay, ini contoh dia. Mengangkat beban berat. Ini melibatkan pekerja-pekerja arm terutamanya lah. Bagaimanakah untuk anda mengangkat kertas A4 10 rim ataupun 5 rim contohnya daripada lantai ke atas rak? Simple. Kertas A4 saja. Tetapi dia melibatkan daya berlebihan. Satu rim tu berapa gram? Itu berapa kilo? Kali dengan 5, kali dengan 10. Kemudian diulang daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 10 pagi, 2 jam. Perkara itu akan memberi kesan. Satu hari. Dia bekerja dah berapa tahun? Dah hampir 25 tahun. Maka itulah faktor MSD tadi. Menahan beban berat. Ini mungkin susah kita nak jangka, tapi menahan beban berat bermaksud mungkin di industri-industri perlu menahan beban berat. Dia perlu menahan. Tengok kerja lah. Skop kerja tu bagaimana. Contohnya, ni. Okay, pekerja-pekerja arm tu utamanya mengangkat beban, menahan beban. Ini termasuk dalam kategori faktor risiko ergonomik yang pertama. Okay, right. Ini. Saya suka sangat dengan gambar ni. Saya suka dengan gambar ni sebab dia ada beri kita had beban bagi kerja mengangkat yang mana sumbernya daripada DOSH Guideline for Manual Handling 2018. Okey. Tengok kat sini tuan-tuan. Di manakah kita?
Kalau tuan-tuan seorang lelaki, okey, seorang lelaki, maksimum berat yang tuan-tuan boleh angkat adalah hanya 25 kilogram sahaja. Dan itu pun berada pada kita punya bahagian hadapan, bukan perut, lebih kurang macam itulah dekat perut tu. Pada ketika itulah maksimum berat 25 kilo. Tetapi sekiranya beban tersebut berada di bawah kaki kita atau hampir dengan kaki kita di atas lantai, maka beban maksimum yang kita hanya boleh angkat secara manual. Saya ulang balik. Beban maksimum yang kita boleh angkat secara manual di atas lantai berhampir dengan kaki kita sebagai seorang lelaki adalah hanya maksimum 10 kilogram sahaja. Jadi saya highlightkan untuk lelaki dulu. Perempuan sekejap. Okey. Bermaksud, kalau jaraknya itu lebih jauh daripada kaki kita, mungkin sekitar 1 kaki atau 2 kaki berada di hadapan kita di atas lantai, maka pada ketika itu kita hanya boleh angkat sehingga 5 kilo sahaja. Ni saya highlightkan kat sini. Ini sangat penting juga. Okey. Ni 5 kilo sahaja. 5 kilo. Kalau berada di depan kita di atas lantai. Kalau berada di sama panggilan kepala kita pula, pada di hadapan muka kita, mungkin sehingga 10 kilo maksimum. Tetapi sekiranya berada jangkau dengan tangan kita tu, kawasan kita tu, di atas kepala kita, maka pada ketika itu, berat maksimum yang hanya boleh kita tampung pada tubuh badan kita berdasarkan guideline oleh DOSH adalah setakat hanya 5 kilogram sahaja. Okay. Jadi macam mana nak tahu 5 kilo tu? Kita anggarkan lah. Tengok berat tu, kita tengok contohnya beras, kalau berat atas lantai 10 kilo, janganlah jauh sangat, kita rapatkan dengan kaki kita, kita angkat 10 kilo. That's the maximum berat. Jadi kalau wanita yang ada beras 10 kilo atas lantai, suaminya tak angkat, jangan angkat. Kenapa? Sebab anda hanya boleh angkat 7 kilo sahaja. Okay? 7 kilo sahaja. Kecuali beras yang anda baru beli itu 10 kilo itu berada paras lutut anda. Pada ketika itu, yes, anda boleh tolong angkat. Macam tu. Okey. Okay. Untuk lelaki tadi, maksimum 25 kilo kan? Itu pun dengan syarat berada berhampiran dengan kita punya bahagian bawah perut kita. Kalau jauh tu 15 kilo. Tapi kalau berada rapat, dia akan knuckle head dia. Tingginya adalah 25 kilo, baru kita boleh angkat maksimum beban 25 kilo. Untuk wanita, mereka agak special sikit. Berat yang mereka hanya boleh tampung paling tinggi pun hanyalah sehingga 16 kilogram sahaja dengan syarat berada pada mereka punya knuckle head dia. Berhampiran di bahagian bawah perut tu. Okay, 16 kilo. Itu pun berada hampir. Kalau jauh, dia sehingga 10 kilo sahaja. Kalau berada di atas kepala, di jarak pada tangan kita tu, hanya 3 kilogram sahaja mereka boleh angkat. Jadi wanita-wanita di luar sana, pastikan sekiranya anda lihat beban yang berada pada sekitar anda tu untuk anda angkat, dan kalau boleh tampal tu kat rumah pun tak apa. Cara saya di pejabat, kita memang mewajibkan semua makmal dan bengkel print out benda Allah ni, ataupun there's a manual handling. Simple je, type saja DOSH guideline for manual handling 2018, keluarlah dia punya feature tu. Print A3 besar-besar, laminate cantik-cantik, tampal dekat ruang yang perlu banyak beban tu supaya staff tu tengok. Kadang-kadang kita pun lupa. Tapi saya biasa ingat 25 kilo 16. Itu yang maksimum. 25 16. 25 lelaki, 16 perempuan. Bawah kaki 10 kilo. Jadi kalau nak angkat beras lelaki, pastikan rapat dengan kaki dan 10. That's a cadangan oleh DOSH. Okay? Yang perlu kita ambil kisah. Alright. Ini semasa kita berdiri. Okay. Kemudian, saya sharekan juga beban untuk duduk. Ini pun dalam guideline yang sama. Untuk duduk, okey, lelaki hanya boleh menampung sehingga 5 kilo sahaja. Perempuan sehingga 3 kilo sahaja. Ini kat mana selalu kita jumpa? Dekat stesen bas dan juga dalam LRT ataupun dalam bas dan seumpamanya. Beg yang sebesar-besar alam tu, dia boleh tahan dekat peha dia. Letaklah di atas lantai. Sebab kita hanya boleh tampung lelaki 5 kilo. Tak, saya ni lain. Saya main gym. Ya, saya tahu anda main gym. Tapi 5 kilo tuan-tuan. DOSH kata manual handling 2018 untuk lelaki
5 kilogram sahaja. Lebih daripada itu anda main gym lah, tak apa. Itu anda punya exercise. Tapi untuk yang kes ini, 5 kilo. Untuk wanita, 3 kilo. Nak lebih selamat, letak di sisi atau letak di atas lantai. Itu yang terbaik. Mak dukung anak berkilo-kilo. Oh, ini saya tak boleh nak komen lah. Okay. Yang itu saya tak boleh nak komen. Sebab itulah kita kena ada, dia panggil apa? Engineering control. Antara engineering control yang paling efisien zaman sekarang adalah stroller. Itulah engineering control sebenarnya tuan-tuan. Nanti saya akan tunjukkan juga hierarchy of control. Oh, saya teruja nak tunjuk hierarchy of control tu, yang gambar segitiga tu. Nanti kita akan tengok. Sampai nanti, insyaAllah. Okay. Faktor risiko yang kedua, that's a repetitive task. Okay. Kerja berulang. Berulang tanpa rehat, otot yang sama, cara yang sama. Contoh type komputer lah, type komputer dan masuk data. Ini contoh dekat kilang line system, production line, dan juga yang gunakan keyboard. Ini contoh-contoh repetitive task, kerja-kerja berulang. Okay, right? Outward posture. Ini pun berlaku. Posisi salah. Posture badan tu salah berbanding dengan posisi asal. Overreaching, twisting dan bending. Ini faktor yang ketiga. Ini contoh kat rumah. Ini selalu. Mak-mak kita, isteri-isteri kita. Pastikan janganlah kita letakkan rempah-rempah yang mereka selalu pakai tu jauh daripada jangkauan mereka. Kesian nak ambil garam pun, ya Allah, Akbar. Mengucap dulu baru ambil. Letaklah di tempat yang mudah. Jangan dalam keadaan yang awkward. Okay? Ini contoh, very simple. Tapi kita kena berjaga-jagalah. Walaupun perkara tu nampak ringan, tetapi kalau kita setiap kali buat benda tu yang sama, kita kategorikan sebagai awkward posture. Ini contoh. Tempat dirahsiakan. Tempat dirahsiakan. Okay. Sebentar. Dan kalau kita tengok kat sini, dia melibatkan tengkuk dan bahu. Nampak tu? Dia tengok dia macam ni kan. Tunduk dia macam. Okay, tak tahu dia buat kerja ke, dia tidur ke, dia baca buku. Wallahualam. Tapi yang kita risaukanlah tengkuk tu. Okay. Sokongan belakang yang lemah. Kursi tu dah okey dah. Tapi sokongan belakang mungkin fizikalnya agak kurus ataupun tidak berisi dan perlulah ada bantal. Okay, yang menyokong beban ataupun berat badan di bahagian tulang belakang tu. Bantal ataupun seumpamanya lah. Yang boleh support dia punya tulang belakang tu. Dan juga kalau kita perasan tekanan pada pergelangan tu, dia begitu. Dia tidak rapat dengan badan. Nanti kita akan tengok juga. Ada dapat kadang mesti rapat dengan badan, dia begitu kan. Jadi itu juga memberikan tekanan kepada pergelangan tangan. Di samping ada bucu pada meja tu juga. Okey. Faktor keempat. Bahagian anggota yang menyentuh dengan permukaan tajam keras. Tisu dalam, darah. Contoh kat sini lah. Kalau kita tengok sini, dekat tangan dia tu, dia terkena ataupun dia menyentuh pada bucu meja. Nampak tu bucu meja. Yang naik ni satu masalah lagi, bengkok ni satu masalah. Tapi yang pada bucu meja tu, jadi tuan-tuan nanti tengok dekat meja kerja, adakah berlaku benda ni? Jika berlaku, kena elakkan. Jangan kita biasakan. Nanti kita akan tunjuk cara-cara untuk kita menyusun atur. Sebentar lagi lah kita akan tunjukkan. Yang kita cadangkan. Contoh kedua, ni. Dia angkat beban berat. Kerjanya memang angkat tu daripada pagi sehingga petang. Tapi mungkin di UTM ada sebilangan yang terlibat lah. Tak semua terlibat. Maka dia memegang dalam keadaan yang beban keras. Yang tempoh yang lama dan tempoh yang panjang. Dan juga di industri-industri yang berkaitan. Posturnya betul, tapi dia memegang dan dia bersentuhan pada permukaan tajam dan keras. Okey. Ini sama juga. Kalau tengok tu, posturnya mungkin dia agak terkehadapan sikit. Posisinya sama lama. Daripada pukul 8 dia masuk check-in Pashkat tu, sampai pukul 1 macam tu je. Fokus ni. Pekerja contoh. Kerja contoh. Baguslah, Alhamdulillah. Tetapi, postur dan juga konteks stres tu, otaknya sama je macam tu. Kawan tanya pun tak bergerak muka. Macam tu saja. Oh, ini bahaya. kita minta dia bangun sekejap lah. Nanti kita akan tunjukkan contoh-contoh exercise yang mudah. Ini satu juga.
melibatkan sebilangan staf dan juga pelajar yang berada di makmal. Kena diri tu sebab mikroskop kan. Ada juga mikroskop yang kena duduk, tapi ni yang kes untuk berdiri. Dah lah kena berdiri, lepas tu rendah dengan dia punya posisi badan. Jadi dia kena membungkuk, tengok, cari-cari tak jumpa. Tukar spesimen lain, masuk lagi cari-cari, baru jumpa pukul 5 petang. Jadi sepanjang 7 jam tu, yang masa tak jumpa tu, telah berlakulah ketegangan ototnya dan sebagainya. Okey. Termasuk juga ni, kalau tengok yang merah-merah tu, kontak stres dengan bucu meja. Okey. Dengan ni keras, iaitu plastik tersentuh dengan dia punya palm tu. Jadi akan menyebabkan tempoh yang lama dia akan rasa kebal-kebal. Itulah. Lagi, static posture macam tu je tangan dia. Ataupun pegang pensel macam tu je. Ataupun dia tak posisi yang sama sahaja. Jadi itu menyebabkan faktor yang seterusnya lah. Dan yang terakhir, faktor kelima iaitu persekitaran. Contoh macam sekarang saya di rumah ni. Kalau tuan-tuan ada dengar bunyi-bunyi belakang sekejap tu, bunyi jiran tengah renovate rumah. Ada bunyi-bunyi sikit tu kan. Itu tengah renovate rumah. Dia mengganggu, tetapi adakah dia betul-betul mengganggu? Jadi kita tengok dari segi bunyi bising tu. Tapi kita tengok dulu yang pertama, pencahayaan. Kurang pencahayaan menyebabkan kita membungkuk, nak tengok, tak nampak mata kan. Mengantuk pun dia juga dan kita hilang fokus. Okey, alhamdulillah di kawasan saya ni nampaknya macam okeylah pencahayaan. Dan saya pun baru semak tadi pencahayaan untuk saya punya rumah dan saya mungkin boleh sharekan juga pada semua. Pencahayaan untuk rumah di kawasan saya ni adalah sekitar 391 lux meter. Ni saya pakai gunakan app, saya boleh sharekan juga. Sekarang ni pencahayaan di rumah adalah 300 ke atas lah pencahayaan di kawasan yang saya bekerja ni. Jadi alhamdulillah sebab dia minimum 300. Jadi saya akan sharekan juga. So rujuk lux meter. Rujuk lux meter. Kebisingan. Ni tadi. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu kita. Kita hilang pendengaran sementara. Mungkin pernah mengalami yang mana bekerja di makmal-makmal yang menyebabkan bunyi bising, hilang macam berdesing tu sekejap dalam masa beberapa saat. Dia dipanggil sebagai temporary hearing loss. Dia jangan jadi permanent. Kalau permanent tu dia jadi cacat lah ataupun dia jadi kurang upaya. Tapi kita doakan tidak berlaku. Okey. Dia kalau dengar yang terlalu bising, nanti kita akan checkkan bagaimanakah decibel meter tu membantu untuk kita mendapatkan bacaan yang tepat. Okey. Contohnya, ni kita nak kena rehat sekejap lagi Right. Kalau kita tengok kat sini, ini daripada DOSH, garis panduan. Lux meter yang terbaik adalah dicadangkan seperti berikut. Di pejabat maupun di bangunan pendidikan. Kalau tuan-tuan klik pada link nanti, saya akan sharekan juga. Nanti Ibu Siti akan kongsikan nota saya ni, hujung sesi. Anda boleh klik pada dia punya link tersebut. Ada banyak lagi kawasan-kawasan yang berkenaan. Tapi ni saya ambil yang berkaitan dengan kita. Sebagai staf dan juga sebagai warga universiti, IPT dan juga di sekolah. Kalau di pejabat tu kalau kita tengok, paling rendah pun sekitar 300. Untuk store mungkin 200. Tadi saya punya rumah saya dah share kan dalam 360. So alhamdulillah. Okeylah untuk kita membuat kerja sekurang-kurang 300. Kalau tengok pada bangunan pendidikan tu, tadika, asuhan, bilik darjah, dua tu. Bilik tutorial, bilik darjah ataupun bilik kuliah sekurang-kurang. Ini sekurang-kurang 300. Lebih bagus. Tapi kalau terlalu lebih pun tak boleh juga. Dia sekurang-kurang 300. Okey, nanti slide kita akan share di hujung sesi oleh Urus Setia insya-Allah. Kalau nak dapat lebih detail boleh klik kat situ. Dia akan keluar lagi banyak garis panduan oleh DOSH tadi. Okey. Ini apa dia? Ini adalah decibel meter. Nanti kita akan cek sekejap lagi Decibel meter. Mengikut FMA, Factory Machinery Act 1967, ada satu Noise Exposure 1989 dan yang terbaru oleh OSHA di bawah regulation noise exposure ataupun pendedah bunyi bising meletakkan satu nilai iaitu action limit tidak boleh melebihi 82 desibel dan ke atas. Sampai 82 je wajib pakai PPE. Personal Protective Equipment. Apa tu PPE? Earmuff, earplug dan seumpamanya. Kalau earmuff tu yang macam tu. Earplug pun macam tu, dia sumbat. Earplug dia punya
kadar desibel dia akan kurangkan sehingga 10 ke 15 ataupun kurang daripada 15. Ia plug masuk dalam telinga. Kalau earmuff yang macam tu, warna kuning tu, earmuff, dia boleh sehingga 20 dan ke atas. Earmuff, desibel dia mengurangkan. Ada juga yang pakai double, earplug dan earmuff. Kalau di airport, di pekerja-pekerja lapangan terbang. Masuk earmuff, masuk earmuff, masuk earplug, masuk earplug, masuk earplug, masuk lagi earmuff, masuk lagi earmuff. Duduk di lapangan terbang, bekerja dalam ruang-ruang teknikal. Jangan jadi macam satu lagi. Kesnya, bawa earplug balik rumah. Kenapa earplug bawa balik rumah? Oh, tak tahan bini aku beletih, oi. Itu lain. Itu kes lain. Minta maaf tuan-tuan, itu kes lain. Tetapi adakah dia mengganggu kita punya bunyi bising? Saya pasti leteran itu tidak melebihi 82. Saya dah cuba, tak lebih 82. Nanti orang rumah kita marah. Di bawah 82, insya-Allah. Insya-Allah tak lebih 82. Okey, gurau je lah. Sekiranya 85. Ini 85. PPE itu memang wajib lah. Tetapi bila 85, tak boleh lebih 8 jam. Dipanggil sebagai PEL. Permissible Exposure Limit. PEL. PEL itu adalah had shilling dia. Tak boleh lebih. Kurang tak apa. 115 pula tak boleh terdedah. Anytime. 140 ni langsung, impulsif. Tak boleh bekerja langsung. Pakai apa pun tak boleh masuk. That's 140 maksimum. Ini contoh. Saya tunjukkan test decibel online. Ni. Okey, saya akan sharekan sekejap. Test decibel, kita cuba. Sebab rumah saya ni tengah ada bunyi gangguan-gangguan rumah-rumah di sebelah. Saya test sekejap. Online ni. Tuan-tuan boleh klik nanti. Okey. Saya start metering. So nampak gayanya, dia pakai mikrofon. Nampak gayanya. Agak bahaya tu agak bahaya. Kalau saya cakap ni lain lah sebab saya cakap dekat kan. Dia kan 66, 66 okey lah. 66 okey. Maksudnya kalau kat situ kita katakan ruang kerja saya ni okey lah dalam 66. Ataupun saya nak share kan. Tuan-tuan boleh juga gunakan ni kita panggil sebagai apps untuk sound meter. Sound meter. Okay, sound meter. Ada sound meter juga. Sound meter ni juga kita boleh gunakan untuk melihat tahap kebisingan di rumah ataupun di kawasan sekitar kerja kita. Boleh download lah. Contoh yang saya guna sound meter. Ada banyak lagi sebenarnya tetapi yang saya gunakan ialah sound meter. Atau untuk yang pencahayaan tadi. Ni contoh yang saya guna sendiri. Apps untuk last meter iaitu last meter free dan juga photometer. Ada banyak lagi juga tapi yang saya gunakan yang dua contoh. Yang mungkin boleh membantu sebersedikit. Tidaklah tepat tetapi sebersedikit membantu dalam meletakkan anda punya kerja itu dalam keadaan yang selamat dan sihat insya-Allah. Okey. Short break. 2 minutes. Kita short break sekejap dengan kita buat seated gentle back bend 8 kali pernafasan. Jadi kita ada ergonomik ni kita kena tu Cik Jais pun mungkin boleh sama-sama jugalah. Boleh. Kita sama-sama Cik Jais dengan semua. Semua yang ada secara Facebook ke, secara Webex ke, atau di mana saja anda berada. Kalau tengah memandu tu, kita harap kalau boleh berhenti sekejap lah. Kalau tak boleh berhenti, tak apa. Teruskan perjalanan. Pada yang boleh buat, kita boleh betulkan kerusi sekejap, 2 minit saja. Seated gentle back bend. Very simple, 2 minit. 8 kali pernafasan. Tangan kita ni letak di belakang badan. Saya punya kamera ni tak apa-apa ni, tak apalah. Tapi anda boleh nampak gambar tu. Letak di belakang kerusi. Duduk di hadapan sebelah pada kerusi. Dan kita tarik nafas pelan-pelan. Kita mendongak ke atas menghadap ceiling ke arah yang paling jauh kita boleh pergi. Tapi jangan memaksa. Perlahan-lahan ke arah yang paling jauh kita boleh pergi dengan mendadakan kita punya badan. 1, 2, 3, tarik nafas. Okey, tahan dan lepas perlahan. Satu tangan kat belakang. Okey lagi, kaki lurus 90 darjah. Tarik nafas sekali lagi sambil mendada dan menongak ke atas. Dan hembus perlahan. Dan sekali lagi kita kalau nak kejam mata pun boleh lah. Tapi jangan tidur pula. Okey, satu kali nafasan ketiga, 1, 2, 3. Tarik.
dan hembus. Kali keempat, tarik dan hembus. Kali kelima, tarik dan hembus. Tangan masih di belakang, tarik lagi, hembus. Dan 6 kali Kali ketujuh, hembus. Dan yang terakhir kali ke-8, dan hembus perlahan. Okey, alhamdulillah. Cukup dah tu. Dia tak payah lama-lama, 2 minit. Okey. Banyak lagi tu nak tengok, tapi tak adalah buat semua. Sebab kita nak buat semua ni kena ada satu kelas khas dengan Dr. Hafiz ke, dengan Dr. Asha ke, yang lebih baiklah. Tapi ni kita nak buat ringkas-ringkas saja. Okey, yang mana minum kopi boleh minum kopi, yang mana ada air boleh minum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita teruskan. Ini tuan-tuan. Common workstation. Saya tengok pun gambar ni pun kadang-kadang saya kelakar. Saya ketawa sendirilah sebab kadang-kadang saya pun buat benda yang sama kan. Tengok balik kan, tengok balik kadang kita buat macam tu lah kita buat kadang-kadang Allah, ini tak boleh lama-lama lah duduk bersila. Ini lagi lah. Macam duduk tepi pantai duduk santai macam tu kan. Lepak dengan kopinya dengan apa PC-nya, laptopnya kan. PC mungkin susah lah dengan laptop, dengan tabletnya. Okey, begitu lagi kan buat kerja kan. Okay. Mungkin ni common yang workstation kat rumah kita lah. Orang bujang katakan tilam pun tilam bujang kan. Begitulah keadaannya. Atau begini. Ini saya tak tahulah dia suka kenapa kakinya dekat bawah meja. Kerusi tu dah cantik lah tu. Nampaknya mahal pun kerusi tu, tapi kerusi tu sayang sekali tak digunakan dengan baik Dia duduk dekat bawah kerusi lah tu. Saya pun tak fikir kenapalah dia begitu tapi tak apalah. That's a contoh common. Ini satu hal. Tak pastilah dia tengah menaik ke, dia tengok video ke, dia tengah buat apa. Saya pun tak pasti. Tapi mungkin kita ada macam ni juga. Sama ada di pejabat, di rumah atau di mana saja. Tengoknya tu lain macam fokus kan. Jadi ini kurang baiklah, kurang sesuai. Ini pun satu. Amboi mentang-mentang ada bantal apa, bean bag kan. Sekarang ada bean bag. Dengan bean bagnya tu kan. Komen mungkin ergonomik, mungkin tidak. Jadi saya kata tadi, selesa-kah kerusi anda? Kerusi yang dimasukkan tu bukanlah kerusi semata-mata tuan-tuan. Dia melibatkan segala faktor yang 5 tu. Adakah meja anda juga selesa? Adakah bean bag anda juga selesa? Okey, dan ini contoh. Ni mungkin agak stabil lah. Stabil dengan keadaan yang agak selesa. Saya rasa lah agak selesa. Cuma mungkin mata tu dengan laptop tu sebenarnya dia tak memenuhi. Nanti kita akan tengok contoh yang memenuhi macam mana. Ini begitu kau. Tak tahu dia tengah buat kerja ke tengah Shopee, kita wallahualam. Tapi kita harapkan tengah bekerja lah. Duduk begitu bersimpu atas sofa dengan online kelasnya. Jadi kena hati-hati juga sesuai atau tidak sesuai. Tempat sanggah dah cantik dah, tapi dia nak parking dekat sudut juga, wallahualam kenapa? Ni dekat dapur. Tak tahu kenapa. Saya rasa lah mungkin dekat dengan peti ais tu kot. Wallahualam kita tak nak buat assumption, tapi ada yang suka buat di dapur. Mungkin sedang menunggu makanan, sedang dimasak contohnya. Jadi perkara-perkara tu melibatkan banyak faktor. Sebab di dapur, kalau meja yang sebegini, normally kerusinya itu adalah kerusi yang sebiji tu, yang bujang tu. Dia tidak ada penyandang. Kerusi macam bar chair atau kerusi bar tu. Dia bulat sahaja. Cantiklah untuk kat dapur. Tapi sesuai ke untuk work from home? Jawapannya pasti tidak sesuai. Ni. Cantik, mahal dengan screen, double screen lagi. Tetapi kerusi plastik. Saya tak tahulah. Mungkin dia selesa kot. Wallahualam. Anda terdedah tak dengan keadaan seperti berikut? Yang pertama, di pejabat. Contohnya. Ni. Pelajar ke siapa ni? Dia belajar. Dengan tunduknya begitu. Ini fokus betul ni. Kepala itu tuan-tuan bayangkan, bengkok begitu selama 8 jam. Sehari. Dia bekerja berapa hari seminggu? 5 hari. Sebulan, anggaran sekitar 20 hari ke 25 hari. Setahun, kali kerja dah 20 tahun. Masa itulah baru kita nampak, kenapalah tulang belakang aku ni lain macam ni bila dah umur 45 ni. Contoh. Ini kemungkinan yang berlaku sepanjang hidup kita. Termasuk saya sendirilah. Tu, nampak kecil sangat dia punya tu. Dan bila di x-ray tu, dah jadi macam itulah. Sakit belakang, tengkuk. Ada pakar mengatakan, very simple. Saya tunjuk sikit.
Kita gunakan tangan kita, kita bengkokkan, jari tunjuk, tegakkan, bengkokkan, dan kita letakkan, dia kena kat mana? Kat bahu. Kat bahu. Bahu ni lah yang orang kata point stress kita. Stress point lah. Urut sini, pikir-pikir sikit. Kita ulang balik. Jari tunjuk, bengkokkan, dan kita gerak. Badan kita ni dah special Allah jadikan pada kita. Memang dia tepat dekat situ tu. InsyaAllah tepat lah. Saya kata tepat, insyaAllah tepat. That's a contact stress. Kalau tuan rasa picit sakit, something wrong. Cuba try. Sama juga di sebelah kiri. Tangan kiri, kita buat gitu juga. Dia akan cantik kena kat bahu kita tu. Sini, cuba picit. Ada rasa macam something tak? Tu. That's a contact stress ataupun stress point untuk bahu kita. Tuan-tuan boleh dah buat begitu. Saya biasa buat waktu drive jauh, tentunya nak pergi KL kan. Pada ketika dulu nak pergi KL, UTM KL kan dalam sekitar 4 jam setengah atau 3 jam setengah. Berhenti kat mana tu, kat R&R tu, saya try buat begini. Memang rasa tu. Memang berasa dia punya tu. Sebab kerusi kereta kita sebegitu je kan kerusinya. Jadi memang berasa dia lain macam. Jadi picit-picit sikit. Kalau ada minyak pun lepas sikit dengan apa benda, minyak angin ke apa kan. Dia akan rasa lega sikit. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita mata pula saya akan tunjuk sikit nanti sekejap lagi. Okey. Tekanan saluran darah, tidak dapat menaik sebab ruang kecil sangat kan. Macam gambar bawah perempuan tu, kecil sangat dia punya typing tu kan. Cari keyboard pun agak susah, jadi mengganggu kita. Tertikus pun kecil je. Saya pernah jumpa tertikus tu besar ni je. Mouse komputer. Kecil sangat. Nak buat apa? Tahulah tu tikus banyak sangat kan, tapi dia janganlah buat tertikus tu kecil sangat. Nak pegang pun macam. Lepas tu dah kecil. Ada pula orang beli, itu yang saya pelik tu. Yang jual tu masalah dia lah. Kecil. Yang peliknya orang beli pula tu. Beli online tak tu. Itu yang saya pun tak faham. Tak apalah, itu terpulang pada masing-masing punya pilihan lah. Okey. Ni kalau guna laptop. Saya percaya. Pensyarah-pensyarah memang laptop ni tak lari daripada mereka punya mereka punya senjata utama lah kan. Ada laptop tak boleh nak pergi perang contohnya. Mesti kena ada laptop. Tengok kat sini tuan-tuan, untuk pensyarah-pensyarah termasuk saya sendiri. Tinggikan laptop macam saya buat ni. Bukanlah ikut saya, maksudnya seperti yang dicadangkan. Pada paras yang sesuai. Okey. Gunakan tertikus kalau anda banyak guna tertikus. Contoh, anda adalah AutoCAD punya designer. Memang main mouse tu sepanjang masa, bergerak saja. Jadi gunakan external mouse. Jangan gunakan touchpad tu. Dia touchpad lama. Tak sesuai tuan-tuan. Maka pindah kepada mouse yang sesuai. Jangan mouse yang kecil tu. Mouse yang sesuai dan kena dengan kaedah dia. Nanti saya akan tunjukkan gambar yang tepat. Dan kalau anda melibatkan kerja-kerja menaik, contohnya macam institusi pejabat, contohnya macam pembantu takbir pejabat, kerani pejabat contohnya, boleh masukkan data pelajar dan seumpamanya, ataupun pensyarah-pensyarah yang nak type proposal, typekan report-report dan seumpamanya, maka sepanjang hari tu buat keyboard, kita cadangkan. Gunakan keyboard yang sebenar. Keyboard yang sebenar tu dia lebih besar, lebih lebar, lebih stabil, ada ketinggian yang boleh dilaraskan. Berbanding laptop, dia tak sesuai. Dia untuk short term okey. Tapi kalau dah melebihi sehingga 4 jam, 6 jam sehari, gunakan keyboard saja, kita cadangkan gunakan external keyboard. Saya cadangkan. Sebab dia lebih sesuai dengan ergonomik tangan kita. Sebab dia dah design. Ada kadang-kadang keyboard tu, dia dah sengit dah bentuk tu. Memang sangat sesuai dengan tangan kita. Jadi tuan-tuan pilih yang keyboard sebenar. Bukannya keyboard pada laptop. Sekiranya melibatkan kerja-kerja menaik sepanjang masa. Okey. Ni contoh. Ni contoh dia dah very simple. Meja kecil, macam saya punya ni pun meja kecil. Letak meja kecil sikit. Dekat IKEA pun ada jual macam-macam tempat sekarang. Shopee pun banyak. Yang sesuai dengan ketinggian kita, letakkan ukur agak. Ada mouse-nya, ada tu. Wireless mouse pun bagus juga. Wireless mouse tu dia lebih bebas kan. Wireless mouse juga terbaik. Tapi beli yang berkualiti sikit. Okay. Lagi, kalau perlu, sekiranya perlu. Dan mungkin yang perlu. Pakailah back support untuk menyokong tulang belakang kita. Mungkin dah berusia ataupun mungkin pada mereka yang ada masalah tulang belakang, tidur yang rasa bisa-bisa sebagainya. Maka dicadangkan ataupun dengan nasihat daripada doktor-doktor yang memang mencadangkan untuk mereka pakai. Maka pakailah back support. Okey. Ini contoh-contoh rujukan saya dah list kat bawah tu.
Nanti boleh klik bili-bili master. Ada berbagai kaedah menilai risiko, tapi kita tak ada buat lah. Sebab kalau nak buat yang risiko ni, sehari punya bengkel. Saya pernah mengikuti satu kursus dengan NIOSH yang dibuat oleh Economic punya institute oleh NIOSH di HQ Bangi. Mereka buat secara online pada ketika tu dan mereka ada berikan kita kaedah. Dan dia tu very technical dan ada panduan-panduan yang saya letakkan pada rujukan untuk dibaca, untuk dilihat, untuk dikongsikan juga. Dan ada rula dan ada reba. Reba dengan rula ni banyak lah. Termasuk juga dengan initial era menggunakan borang. Ini kalau kita nak buat perkara ini memang perlukan satu hari yang penuh lah untuk kita buat secara detail dan secara teknikal. Tapi secara ringkas, rula tu adalah rapid upper limb. Ialah untuk badan kita ke atas, upper limb assessment, rula. Dan reba adalah rapid entire body assessment, reba. So dia akan ukur kaki kita, keadaan kita ni sesuai dan dia akan keluarkan skor. Saya pernah membuat saya punya rula, alhamdulillah saya dapat dalam sekitar 2 hingga 3 skor. So maknanya 2 hingga 3 keadaan yang sangat rendah ataupun minimum untuk masalah ergonomik di tempat kerja di rumah. Saya pernah buat ukuran. Okey, tak apa. Kemudian okey. Hierarchy of control. There's a 6 hierarchy kalau kita nak mengatasi kawalan ataupun kita nak buat kawalan kepada ergonomik. Ini yang famous lah ataupun yang biasa kita guna. ESI, EAP, Eliminate, Substitute, Isolate, Engineering Control, and Manage Control dan PPE. Okay. Semakin tinggi maka semakin efektif. Contohnya. Untuk kes ergonomik, kita banyak kepada engineering control dan juga pada administrative control. Contoh lagi untuk engineering control, mereka bentuk sesi kerja yang sesuai dengan, ingat tadi, fit the task to the man. Fit the task to the man. That's a engineering control. Peralatan sokongan badan tadi tu. Okay, that's a engineering control. Okay. Polisi. Ini kalau manual yang dinyatakan oleh PTJ ada buat manual untuk ergonomik contohnya. Setiap 1 jam kena bangun. That's a administrative control. Ada buat program senaman fizikal. Ergonomic break setiap 5 minit untuk setiap 6 jam ataupun setiap 1 jam. That's a administrative control. Jadi ada berbagai kaedah lah. Tuan-tuan boleh sediakan. Macam hari ini kita buat program kesedaran. Saya istilahkan sebagai kesihatan sebab ergonomik dimaksud di bawah kesihatan. Maka ini salah satu daripada program administrative control yang kita cuba untuk jalankan. Okey. Sekarang kita masuk kepada fasa yang seterusnya, iaitu bagaimana untuk kita mengatur ruang kerja yang insya-Allah selamat dan insya-Allah ergonomik untuk kita. Okey. Pertama, ini khas untuk yang gunakan desktop PC dengan laptop tu terhadap kepala dan bahu kita. Kepala dan bahu kita. Okay. Ini contoh. Nampak agak stabil kan? Agak steady orang contoh lah contoh. Kepala tegak. Vertikal. Tuan-tuan mana yang ada kat sesi kerja boleh buat benda ni sekarang. Pandang ke depan. Macam saya lah, pandang ke depan ni. Nampak? Kan normal kan? Facing forward. Jangan macam ni. Oh, lama buat kerja kan. Memang nampak style. Tapi tak style untuk ergonomik. Macam ni lah. Macam ni lah. Macam ni. Okey. Begini. Okay. Lagi. Kepala yang condong dan sengit menyebabkan tekanan berusan pada leher dan bahu. Yang saya cakap. Kontak pada, stress pada bahu tadi. Contohnya gini lah tengok. Tengok gini. Lama macam ni. Tengok Viva contohnya. Dah lah Viva tu online. Lama ni tengok sengit. Lepas tu nak tegak sini pula. Jadi kurang sesuai tuan-tuan. Okay. Terlalu lama sending tu. Tapi kalau sekejap okey lah. Untuk kita rasa relax sebagainya. Okay. Kalau boleh, sekiranya boleh, minimumkan ataupun hilangkan pergerakan yang melibatkan putaran kepala. Contoh, mereka yang bekerja di pejabat perlu ambil satu kertas masuk datang. Kertas masuk datang. Contoh. Ambil kertas lain masuk datang. Kalau boleh, kurangkan putaran kepala. Nak bergerak dengan badan-badan kita. Kalau boleh, jika boleh, sekiranya boleh, tak payah gerak. Letak dulu di depan. Tengok depan. Nampak? Lebih baik. Lebih baik itu. Ini banding kita gini, ada berlaku awkward position ya. Ada twisted kita punya badan tu. Jadi kalau buat dalam masa setengah jam, okey. Tapi kalau sepanjang hari, 8 pagi hingga 5 petang, pusing macam ni. Sehari, seminggu kerja berapa hari? 5 hari, berapa jam? Sebulan, setahun, kerjanya dah 20 tahun. So, begitu. Maka akan menyebabkan kecederaan yang kita tak jangka dan kita tak perasan. Okay. Rehatkan bahu. Bahu.
Kalau ada yang kursi gaming tu kan, saya pun dalam proses nak cari kursi juga ni yang lebih sesuai lah. Yang sampai tinggi macam YouTuber tu kan. Oh, ini lagi best. Oh, itu lagi best. Rehatkan bahu, rehatkan tengkuk sebagainya. Itu lebih baik lah. Okay. Rapatkan lengan ke arah badan. Yang macam tadi tu. Kalau tadi kan yang wanita tadi tu, yang slide tadi, dia begitu kan. Kembang dia punya begitu kan. Macam sayap sikit dia buat kerja kan. Nak kembang mana kita tak pasti. Tapi kalau begini, ini yang terbaik. Kita rapat seboleh-bolehnya lengan kita ni dengan badan. Jangan kita buat begini. Begini. Begini ke? Sesuai ataupun tidak elok. Sebaiknya lah lengan dirapatkan serapat yang boleh dengan badan. Begitu. Lengan. Dia tidak begini dan tidak begini. Begini. Dia rapat dengan tubuh badan. That's yang terbaik lah. Okay. Anggota siku pula. Tadi kepala dengan bahu. Ni anggota siku dan pergelangan tangan. Okey, ni contoh. Tadi nampak lengan dengan badan tu. Cantik dah tu. Cantik dah tu. So kalau siku rehat juga. Rapat juga ke badan. Gitu. Sopan kata memang sopan lah. Memang sopan. Sebab ini dicadangkan. Tapi kita kena ingat. Nanti saya akan tunjukkan slide seterusnya. Setiap setengah jam, setiap 1 jam, kena bangun. Kita bangun sekejap lah. Okey. Right. Lagi. Tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang, siku. Okey. Lurus dan tegak. Tak terlalu bengkok atau tak terlalu lipat. Ini bengkok kan. Terlalu lipat begitu pun tak sesuai untuk siku. Contoh. Ini yang selalu kita buat dan kadang-kadang raya pun terlupa. Yang betulnya adalah tangan kita tu bila kita menaik tegak ataupun lurus. Lurus. Kalau begitu atau begini alamatnya memang akan memberi kesan kepada tangan tu. Cakap kenapalah tangan rasa macam lemah bila masuk data pelajar, masuk markah kan. Rupanya kita punya tangan tu begitu. Right, begini. Bukan begitu, bukan begini. Okey. Kita mestilah tegak. Okay. Align dengan kita punya tangan. Okay. Tapak kaki dan juga kaki. Ni. Lutut 90 darjah. Gaming chair tu dia kata apa? Terus sana ke? Kita adjust. Sesuai kan? Sebab apa? Dia ada beberapa sudut. Sudut yang macam ni, sudut untuk gaming. Menonton televisyen contohnya. Sudut yang sesuai untuk bekerja 90 darjah. Tegakkan kursi tu 90 darjah. Bukan maksudnya kursi gaming tu. Maksudnya kursi yang boleh di-adjustable. Sesuai lah. Tapi kalau tegak macam ni 90 darjah, tengok cerita dah macam hantu pula tegak macam tu kan. Sakit ke apa orang ni. Tapi dia ada sudut yang sesuai untuk kita menonton. Menonton lain. Menonton, relax, sandar. Nak buat kerja, tak boleh sandar begitu. Ada kursi tu dia ada adjustable. Sehingga 150, 120, 90. Kita sesuaikan dengan kerja yang kita nak buat. Okay. Macam sekarang tuan-tuan dengar saya. Janganlah 90. Baru jadi 90. Mungkinlah 110 kot. 100. Gitu. Sebab tuan-tuan tak menggunakan pipe. Ada menggunakan pandangan mata contohnya. Okay, alright. Berhes lari dengan lantai. Kalau gunakan kerusi sekarang ni pun di Shopee ataupun di online ataupun di mana-mana laman web online untuk shopping, type sahaja ergonomic chair. Jangan type gaming chair. Kalau tuan type gaming chair, dia keluarlah segala mak nenek gaming chair tu. Gaming chair ni adalah jadi gamer pula kan. Type lah ergonomic chair. Yes, type ergonomic chair akan keluar. Saya pun dalam proses nak beli. Cuma dalam ergonomic chair tu dia macam gaming tapi bukan gaming. Dia macam gaming tapi dia adalah ergonomic chair. Tapi yang terbaik sebenarnya kerusi tu kita beli yang kita duduk sendiri di kerusi tu baru kita beli. Tapi sekarang nak pergi kan susah, kedai pun banyak tutup. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan boleh duduk sendiri, contohnya di IKEA ataupun di mana kedai perabot, rasa dulu kerusi tu. Kelebaran, keluasan, armrest, adakah adjustable, sudutnya bagaimana, ketinggian lutut, adakah boleh ditinggikan, direndahkan, pelbagai lagi. Sesuai, menepati, itulah kerusi yang terbaik untuk anda. Itulah kerusi yang terbaik untuk anda. Tapi kalau untuk pendekkan masa, type ergonomic chair akan keluarlah segala bentuk ergonomic chair yang berada dalam online tu. Kerusi, kedudukan sesuai dengan ketinggian badan. Okay. Berhes lari dengan lantai. Elakkan leg space. Ini pun sama. Bila kita buat audit keselamatan, kesihatan pekerjaan, apa yang saya boleh simpulkan adalah majority.
Staf yang berada di kubikel masing-masing mempunyai halangan di bahagian leg space ruang kerja mereka. Ruangan pada ruang kaki tu ada sekatan. Contoh, segala bentuk kasut ada dalam tu. Kasut pergi shopping lain, kasut senaman lain, kasut pergi toilet lain, kasut untuk solat lain, kasut untuk berkaya lain, kasut nak pergi perhimpunan NC lain, kasut untuk pergi mana? Pergi ke kafe lain. Ada 12 kasut. Contoh. Itu bawa kasut. Belum lagi dia punya tin biskutnya lain. Tin untuk ni, 3-in-1 dia, cerit, A4 paper, beg laptop, beg kerja, beg nak pergi jalan, beg nak pergi umrah. Semua dia sumbat di bahagian leg space. Leg space tu, ruang kerja tu sebenarnya kena kosongkan. Macam bawah ni, gambar tu. Elakkan sebarang halangan. Sebab kaki kita ni perlu ada ruang lah. Dan kaki rata pada lantai. Alright. Okay. Lembar spot, tulang belakang, kerusi ni untuk kerusi dan juga armrest untuk sokong bahu, siku dan sebagainya. Okay, ni boleh tengok ni sumber saya ada bagi kat bawah tu. Ergonomic trend, what is an ergonomic chair? Mana-mana yang rasa nak beli, boleh pergi ke sumber yang saya letakkan di bawah tu untuk lihat apakah contoh-contoh ergonomic chair yang dicadangkan. Iaitu boleh dibersuai dan sebagainya. Okay, ni contoh. Ni contohlah ergonomic chair yang mungkin sesuai untuk setengah orang. Secara majoritinya yang sesuai untuk mereka ambil kira dalam membeli kursi ergonomik di rumah ataupun di work from home. Okey. Screen monitor setentang dengan mata contohnya. Jarak skrin 50 tu susah kena agak. Okey, very simple. Saya tunjukkan satu tips yang paling mudah. Tuan-tuan ambil tangan, luruskan tangan. Dia menghampiri pada skrin kan? Itulah jarak yang terbaik. Kalau dia tersentuh, jarak tu maknanya anda terlalu rapat. Kalau terlalu jauh, anda pula terlalu jauh dengan skrin. Yang terbaik adalah dia berada sekitar hampir kena atau hampir dengan kita punya tangan tu, tapak tangan. Ini adalah jarak skrin yang saya buat sekarang ni. Nampak kan? Inilah jarak skrin. Tangan lurus tangan lurus. Inilah jarak skrin yang terbaik kita cadang. Panjang. Orang tangannya pendek saja. Jadi sesuaikan dengan tubuh badan anda. Nanti di tempat kerja masing-masing, kalau yang gunakan itu ke? Yang mana satu? Jaraknya begitu, anggaran. Jangan sampai sentuh, tetapi sekadar menghampiri. 50 tu agak subjektif lah. Ketinggian mata. Ni mata kita dengan skrin, 3/4 skrin tu berada di bawah mata kita sikit. Kalau 4/4 para mata ni, 4/4 ataupun 4/5. Dia ada tegak dan dia bawah sedikit saja daripada tu adalah ruang skrin. Skrin kan? Contoh skrin lah. Okay. Dia berada setentangan kita dan dia bawah sedikit dengan kita. Webcam sama. Dia saya punya sekarang ni lah. Mata ke mata sekarang. Webcam. Itulah terbaik lah tu. Okay. Ni contoh. Mudah kata. Yang bawah, yang kiri sekali ni memang tak sesuai lah. Condong kan? So kita terpaksa begitu. Tapi kalau kita begitu, okay, dan kita pun sama, walaupun dia mendongak, tetapi kita dah cakap tegak dan kita punya jarak pun agak baik, maka jarak mata kita tu berada pada jarak skrinnya the best untuk correct sitting position. Kalau yang perlu berdiri, begitulah keadaannya. Okay, sama juga paras tu. Okay. Jangan terlalu tinggi. Buat kerja. Macam YouTuber. Dia punya skrin ke apa, Allahualam lah. Saya pun tak pastilah. Mengadap ke atas lah. Nak tengok apa tu. Itu memang tak sesuai lah. Mendongak itu kan. Ataupun macam ni. Oh lah mak. Ada seorang student saya tegur. Dia buat online kelas, dia tengok tempat lain. Dia cakap kat siapa, skrin dia sebelah. Dia tengok macam ni. Oh, stylo kan. Bukan stylo bang, ergonomik tu bang. Ergonomik tu perlu dibetulkan. Dia bukan stylo ke tak stylo, masalahnya ergonomik tu. Dia begitu macam menjeling sikit. Tak sesuai. Banyak saya jumpa juga meja-meja kerja. Kita pastikan sesuai dengan kita punya fizikal lah. Okay. Ingat tadi, fit the task to the man. Okay. Baik.
Tertikus tadi di bawah siku. Mouse kita jangan kawal guna ni, tapi kita kawal guna siku. Yang banyak orang guna gini. Ini yang rasa Allahu Akbar. Yang mana buat AutoCAD, buat design online kan, untuk apa? Guna mouse yang sepanjang masa guna mouse memang akan rasa di bahagian bahagian lengan di lengan bawah tu utamanya lengan bawah. Maka kontrol gunakan siku. Itu yang terbaik. Okey. Bawah lengan tegak dan lurus, tertikus posisi yang sesuai, tukar ke bahagian kiri ke kanan contohnya. Sekiranya perlulah jika rasa tekanan tu berlebihan. Ni contoh. Tangan gitu kan. Betul, begini pun sama juga. Sengit pun juga. Okey. Ini pun juga. Ini adalah contoh-contoh yang menyebabkan anda ada rasa kesakitan di bahagian lengan. Yang terbaik adalah begitu. Okay. Dan pergerakannya menggunakan siku. That's cara untuk tertikus. Okey, kita short break lagi. 2 minit lagi. InsyaAllah Okey, kita buat yang mudah sikit lah kot. Yang bawah-bawah yang lain tu nampak macam sukar kan? Kita ambil yang mudah sikit lah. Asalkan kita buat. Kita ambil the seated spinal twist. 8 nafas juga macam tadi. Setiap sisi kita mungkin ambil 4 kiri dan 4 kanan lah. Mungkin Encik Jais mungkin boleh sama-sama dengan kita juga. Seated spinal twist. Boleh doktor. Carry on. Kita buat sebelah kanan dulu. Okey, sebelah kanan pastikan tangan kanan kita berada di belakang kerusi. Okey. Tangan kiri kita berada di peha kanan dan kita tarik nafas masa kita pusing dan kita lepas masa kita normal balik. Okey? Sekali kita tunjukkan okey. Tangan belakang, tangan kiri di depan. Tarik nafas sambil pusing. 1 2. Okey, dan lepas. Okey, ke kiri pula. Meletup doktor. Okey, dan lepas. Kanan pula. Tarik dan lepas. Masa pusing tu tarik nafas perlahan-lahan. Jangan tarik macam tu. Tarik perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Okey, tarik lagi. Dan kita lepas. Dan kita. Berapa kali dah? 7 dah. Dan ke 8 kot. Saya lupa dah. Okay, lebih kurang begitulah. Itu baru satu. Lebih kurang begitulah. Tapi position kita tadi 90 darjah lah. Keadaan begitu. InsyaAllah. Okey. Rasa okey sikit lah kot. InsyaAllah. Lepas ni yang ketiga saya akan tunjukkan bagaimana untuk menyegarkan mata kita insyaAllah. InsyaAllah. Touchpad. Ni kalau guna lama sangat, tukar kepada tertikus. Menaik tadi pun kita cerita, papan kekunci tukarlah yang berasingan, terdedah dan juga mata tadi. Kita dah ceritakan juga. Okey, tadi ni contoh. Rumah saya buat macam bawah ni lebih kurang. Saya tinggikan supaya parahnya sesuai dan seumpamanya. Okey. Ni, laptop stand tu. Kalau kita letak laptop, kalau kita perasan, yang kiri sekali, memang akan rasa something tak sesuai sebab skrin tadi tu kan, kita dah belajar kan, skrin apa benda tu kan, mata tu, dia ke bawah sangat. Jadi bayangkan, 5 jam macam tu, lama-lama, ni kan, sakit lah kan. Jadi bila kita nak tu, kita gunakan stand. Dan kita gunakan keyboard tadi tu, nampak? Yang berasingan. That's terbaik lah, insyaAllah. Terbaik. Okey. Ini sekiranya anda berminat, kita tak nafikan. Kita raikan juga staff-staff yang memang suka duduk atas lantai. Sebenarnya boleh tuan-tuan, tetapi kena ada syarat-syaratnya. Contohnya begini, paras mata masih lagi sama, kekal, jaraknya masih lagi sama, begitu. Dan mouse-nya dan lengannya masih lagi rapat dengan tubuh badan, 90 darjah. Dan bersedia dalam keadaan yang selesa. Dan terbaik dah tu, insyaAllah. Maka ini yang okey. Dan boleh juga tengok contoh-contoh desktop, meja kerja yang berada atas lantai untuk kerja-kerja sedemikian. Ni pun boleh dapatkan lah. Saya pun tak ada beli ni sebab saya biasa buat kerja atas kerusi. Tapi kalau mereka yang memang perlu atas lantai dan memang minat dengan atas lantai, so kita mencadangkan gunakanlah alatan-alatan yang disyorkan yang terbaik supaya kita memenuhi spesifikasi fit the task to the man tadi. Ni contoh-contoh lah. Okey. Ni paling-paling teruk lah tu. Paling-paling teruk lah tu. Tetapi sekurang-kurangnya dia mematuhi paras mata. Tak kisahlah buku-buku tu, tapi yang penting paras mata tu dia memenuhi. Tapi sebaik-baiknya lagi comel, gunalah meja kan. Tapi ni dah terpaksa ad hoc, tak apalah kita terima jugalah. Okay? Tapi bahaya sikit kat situ. Ada risiko untuk laptop tu terjatuh sebab permukaan buku tu licin.
maka ada risiko kat situ dan kita taklah mencadangkan untuk dibuat. Tapi sekurang-kurangnya kita nak highlightkan bahawa ketinggian tu yang penting. Tapi janganlah buat begini ini bukan kita nak cadangkan, tapi sekiranya perlu elakkanlah carilah meja-meja yang lebih baik. Okey. Ini banyak dekat masjid dan surau lah. Mungkin perlukan sokongan ke dalam belakang. Boleh juga gunakan sebagai satu sokongan untuk kerja-kerja di atas lantai sekiranya perlu. Okay. Ni, saya suka ni. Secondary work zone, primary work zone. Okey. Okay. Primary, kunci, dan zon kedua yang screen monitor, mineral water dan telefon. Pastikan yang zon primary tu berada hampir dengan kita. Mouse, buku nota dan lain-lain. Okey. Ni Nayosh punya dia kata usual work berada di sekitar 100 cm, 25 cm. Occasional work yang tadi, yang telefon dan non-working area tu berada lebih daripada 50 cm. Ini yang kita cadangkan. Jadi tuan-tuan boleh letaklah nanti di meja Carol ataupun di cubicle ataupun di ruang-ruang kerja yang mana satu anda punya ruang kerja usual, occasional dan non-working. Okey, sumber dan Yosh. Ni contoh yang mana kita boleh cadangkanlah untuk buat. Contoh lagi, kalau mampu buat, ada yoga mat tu, ada apa? Kita punya kapet yoga tu bolehlah. Ada sumber juga, tuan-tuan boleh tengok sumber-sumber tu di manakah kaedah yang lebih baik dan tepat untuk kita buat exercise tu. InsyaAllah. Dan ini juga just exercise kita cadangkan. Yang very simple, guna kerusi sahaja. Dekat pejabat pun boleh buat. Okey. Kita akan boleh tengoklah seated figure, neck roll dan seumpamanya. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak sharekan. Okey. Ini untuk ergonomic seated posture. Okey, pastikan mata tadi tu kaki 90 darjahnya, lengan rapat dengan badannya dan seumpamanya. Dan ada satu kerata akhbar oleh Tan Sri Lilan ini daripada Nayosh, iaitu mengatakan bahawa ergonomik ni bantu tingkatkan produktiviti kerja. Ya, memang sangat-sangat membantu meningkatkan produktiviti. Nanti saya akan huraikan di akhir sesi. Rehat seketika. Bangun sekali-sekala, bergerak sesiang kerja, every 30 minutes, every one hour macam kita buat tadi, every 1 hour setidak-tidaknya. Bangun sekejap, bergerak sekejap. Gunakan timer kalau boleh. Kalau kita asyik lupa, timer. 1 jam bunyi, 1 jam bunyi. Perlu bangun sekejap, pergi toilet dan seumpamanya. Regangan ringkas macam kita buat tadi, 10 saat, 30 saat pun okey dah. Regangan dan senaman mata, okey, start 5 minit, 30 minit. Mini break, rehatkan tangan. Rest break, berbual sekejap. Bukan berbual lama, berbual sekejap. Ke tanah sekejap, kopi sekejap, dan kita minum air sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, contoh-contoh rest break. Eye break, ni. Lihat tempat lain. Kalau nampak start tengok tempat lain tu, dia tengah nak eye break lah tu. Dia tempat lain. Okey. Kelipkan mata, sebab bila kita online, rupa-rupanya kajian mengatakan kita kurang kelip mata. Jadi, selalulah kelip. Tapi janganlah kelip lama sangat. Asyik-asyik kelip. Tu something wrong. Tapi kita kerap kelip mata, bila kita melihat tu kita kelipkan mata supaya dia moisture lah kita punya mata secara natural. Atau gunakan pelembab mata setelah selesai kerja-kerja kita. Okey, ini saya tunjukkan contoh gosok tapak tangan. Okey, daripada doktor mata lah yang mencadangkan. Okey, kita boleh buat sama-sama, very simple, 1 minit sahaja. Gosok tapak mata untuk eye break. Kita gosok selama 10 saat. Okey, Cik Jail pun boleh sama, gosok 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada rasa panas kan? Panas tu? Tekapkan kat mata, mata buka. Tekapkan kat mata, mata buka sehingga nampak hitam, gelap. 10 saat. Okey. Mata jangan tutup Dan kita buat lagi. Sampai tangan rasa panas. Laju-laju lagi baik. Dan ada rasa macam panas pada tangan kita tu, kita tekap kat mata, jangan tutup mata. Kita buka dan tapi nampak gelap. Dan kita boleh buat 3 kali. Dan kita pun letak lagi. Dia macam tuang mata kita tau. Kau kan cerah tu. Kau cerah macam tu. Okay. Boleh ingat Very apa simple. macam tu? It's a very simple contoh. Dan ada satu lagi kaedah yang lebih teknikal, 20-20-20 rules. Apa tu 20-20-20 rules? Setiap 20 minit, pandang selama 20 saat apa-apa objek yang berjarak 20 kaki. Atau sekitar 6 meter ke 7 meter. Anggaran lah. Tengok dalam masa, jangan tengok lama-lama. 20 saat. 20 saat setiap 20 minit. Okey. Dapat warna hijau lagi cantik. Pada pokok-pokok hijau tu lebih baik. Itu yang disyorkan lah. Tapi kalau tak ada hijau pun tak apa.
carilah yang ada jarak 20 kaki tu. 20, 20, 20. Okay. Dan banyak lagi lah kaedah-kaedah yang lain-lain. Okay. Dan yang terakhir daripada saya sebelum kita buka kepada Q&A, pertama sekali, kelebihan ergonomik ini adalah untuk meningkatkan keberkesanan kerja kita sebagai staff terutamanya. Iaitu mengurangkan masa untuk kita buat tugas sebab kita dah selesa dan kita buat kerja pun cepat. Meningkatkan produktiviti kita secara tidak langsung. Kita akan lebih rasa relax, akan rasa lebih santai dan rasa tidak beban. Dan kerja kita tu insya-Allah akan lebih baik produktivitinya. Dan juga kecekapan kerja. Sebab bila dah jadi sihat, selesa, sesuai, ideal, maka kita lebih cekap untuk mengawal kerja kita. Okey. Dan mudahkan kerja juga untuk dilaksanakan. Macam contoh tadi, ada kertas-kertas nak masuk data. Depan mata dah. Cepat buat kerja tu. Mudah kerja. Biasa meningkatkan keberkesanan kerja. Kedua, kelebihan yang kita boleh simpulkan adalah meningkatkan kualiti. Ada dua kualiti, iaitu kualiti kerja dan kualiti produk. Sekiranya bekerja di bahagian production. Kualiti kita sebagai staff lebih kepada kualiti kerja lah. Okay. Yang ketiga, meningkatkan juga keselamatan di tempat kerja ataupun keselamatan di tempat kerja. Yang pertama, hilangkan rasa lesu, mental, fizikal kita. Minimumkan kesalahan kerja. Ini pun kadang-kadang kita terbuat juga tanpa sengaja kan. Jadi bila ada yang ergonomik tu, insya-Allah kita dapat minimumkan. Bukan kita hilangkan sepenuhnya. Kita minimumkan kesalahan kerja akibat kesilapan manusia itu. Kita minimumkan insya-Allah. Dan mengurangkan kos pampasan ini mungkin ada terlibatlah untuk kes-kes tertentu. Dan di samping juga mengurangkan stres kerja. Dan seterusnya yang keempat, dari keselamatan. So now kesihatan pekerjaan. Mengurangkan pendedahan budaya faktor risiko yang 5 tadi tu. Awkward posture dan lain-lain tu. Mengurangkan kesakitan, kecederaan badan sama ada dalam bentuk pendek, jangka masa sederhana atau jangka masa kronik. Mengurangkan kes ketidakhadiran. Ni. Semalam aku buat kerja sampai pukul 6 petang. Sakit punggung, sakit badan, MC. Maka kita dapatlah insya-Allah mudah-mudahan kurangkanlah cuti sakit tu. Setiap seminggu mesti hari Khamis dia akan MC sebab 4 hari tu dia dah bantai sakit pinggang contohnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan follow ergonomik. Perkara ketiga keempat tu ketidakhadiran dan cuti sakit tu kita dapat kita kurangkan insya-Allah mudah-mudahan untuk terutama staf-staf yang bekerja secara rutin yang lama. Keselesaan juga kita tak nafikan. Okey, sebab kita dah duduk dalam keadaan selesa, relax. Maka tengok balik tajuk tadi, selesakah kerusi anda? Jadi jawapannya adalah pilihan terletak di tangan anda. Okey, jadi saya soalkan soalan itu, jawapannya terletaklah di tangan dan pilihan anda sendiri. Okey. Dan kesimpulannya, kalau boleh buat perubahan sistem kerja, jaga postur badan, tukar alatan kerja. MIT tu adalah material, equipment, accessory dan tools. MEAT, selamat, selesa dan ergonomik. Cara hidup yang sihat. Okay. Sesuaikan, fit the task to the man. Ingat tu konsep dia. Bukannya fit the man to the task. Ini silap. Tapi kita fit the task to the man. Okay. Prinsip utamanya adalah kesesuaian kerja dan persekitaran kepada pengguna dan juga mesra pengguna, kerja dengan bijak dan work smart, selangkah untuk pekerjaan yang lebih bijak dan juga OSHA adalah untuk meningkatkan aspek safety and health dalam kalangan pekerja. Dan ini adalah contoh Facebook yang sentiasa mereka update oleh NIOSH dan bolehlah saya sharekan juga untuk anda dapatkan banyak lagi info-info lanjut dan terkini oleh NIOSH iaitu Ergonomic Excellence Center yang disediakan oleh NIOSH. Okay. Sekian, terima kasih daripada pihak saya. Saya serahkan balik kepada sahabat saya Encik Jaiz. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Faiz yang telah berkongsi informasi, ilmu yang begini bermanfaat, terutamanya kita dalam menangani tekanan stres dalam bekerja dari rumah dengan pelbagai cabaran persekitaran, terutamanya anak-anak. Tadi ada juga dibangkitkan isu mengangkat berat dan saya buka sesi ini untuk Q&A, soal jawab kalau ada sesi soalan. Dan doktor, ada satu soalan yang saya kutip daripada komen di Facebook ini. Dia bertanya, baik, daripada Dina Amalia Nordin, doktor, kalau duduk buat kerja, boleh tak kita bersila atas kerusi sebab rasanya macam lebih selesa macam tu? Komen doktor. Okey.
bersila di atas kerusi. Soalan saya balik, berapa lama berapa lama sila tu? Kita pagi. Berapa lama sila? Kalau sila dalam tempoh 10 minit, 5 minit untuk sekadar meregangkan kaki yang 90 darjah tadi tu yang sepatutnya, okey. Tetapi kalau sila daripada pagi sehingga ke tengah hari, kena ingat kerusi kita ni dia ada ruang yang terhad. Dia panggil lebar dan juga panjang dan lebar kerusi tu bergantung kepada fizikal kita. Kalau orang kecil mungkin sesuai kerusi yang tertentu. Tapi kalau orang yang agak berisi atau saiz badannya lebih besar, ada setengah kerusi yang tak sesuai kerana dia perlu cover the whole body dan juga peha dan juga pinggulnya. Jadi kalau anda bersila, anda membuka lagi ruang fizikal yang menampung dalam keadaan standing yang titik puncak titik menyokong yang sedikit. Anda melebarkan lagi anda punya graviti tu, maka jawapannya memang tidak sesuai. Tapi kalau sekadar bersila untuk sebentar, ya boleh untuk meregang sebagainya, boleh. Tetapi untuk tempoh yang lama, kekal statik, kita cadangkan tadi yang bekerja di atas lantai tadi tu. Di mana mungkin staff tu, dia kategori yang berminat bekerja di atas lantai dan ada cadangan tadi yang boleh sebenarnya bekerja di atas lantai dengan syarat-syarat yang kita dah highlightkan tadi. Alright. Itu saja. Okey, kalau kita baca komen-komen di Facebook ni doktor, ramai penonton-penonton kita kata work from home ini mencabar nafsu makan sebenarnya. Lebih banyak mereka berkata berat badan makin bertambah. Apa komen doktor? Okey. Sebenarnya dalam OSH kita ada beberapa hazard. Ada banyak hazard. Ada physical hazard, ada chemical hazard dan ada psychological hazard. Ada banyak lagi lah hazard-hazard tertentu. Mungkin nafsu ni dia melibatkan psychological. Saya tak boleh kata dia hazard lah, tetapi saya boleh katakan dia adalah kawalan psychological yang mempengaruhi rutin harian kita. Jadi kepada mereka-mereka yang rasa benda tu akan mengganggu, kemungkinan dia akan jadi salah satu daripada ancaman untuk tubuh badan mereka untuk makan melebihi daripada sepatutnya. Maka apa yang kita cadangkan adalah untuk makan tu, makanlah seperti mana yang dicadangkan oleh KKM, piramid makanan tu. Yang terbaru dikeluarkan dah oleh KKM. Ada, boleh tengok dalam KKM ada piramid yang terbaru. Dia lebih kurang yang lama tapi dia lebih latest. Tapi kita nak makanan ni agak sensitif sebab kita tak naklah kata tak boleh makan sebagainya. Tetapi sebenarnya saya boleh kongsikan secara peribadi lah yang saya dapat daripada orang tua saya, iaitu very simple. Sehari satu kali nasi. Satu hari nasi sekali. Nak malam ke nak siang? Ke nak sarapan? Kalau sarapan dah nasi, tengah hari biasa saya akan ambil yang bukan nasi. Contoh, mihun, mi goreng, sup. Malam, roti prata, whatever. Yang bukan nasi. Ataupun siang tak ada nasi, malam pula nasi. Konsepnya satu hari satu kali nasi. Itu secara peribadi yang saya buat. Itu daripada orang tua saya lah, ayah saya. Dan pagi setiap kali bangun tidur, segelas air, suam ataupun air kosong. Bukan air sejuk tu. Daripada kowe kan kuku whatever yang sejuk tu. Oh, sejuk memang sedap. Tapi yang suam the best. Sehari bangun tidur sebelum kita makan tu, segelas ataupun lebih daripada satu gelas tu yang terbaik untuk kita punya badan. Itu saya boleh kongsi lah. Nak makan-makan ni very sensitive. Saya tak boleh nak kata tak boleh dan tak boleh kata boleh. Tapi kita ikutlah seperti yang disyorkan. Right. Okay, terima kasih doktor. Ada lagi ni doktor? Doktor, satu soalan daripada sahabat kita. Dia bertanya, adakah mana tadi? Standing screen sesuai digunakan? Standing screen, okey. Standing screen tu untuk, maksudnya untuk di mana? Untuk di atas meja ke atau bagaimana? Kalau untuk di atas meja, dia bukan standing ke whatever. Dia kata adakah standing desk disarankan? Standing desk, okey. Dia begini, sekiranya standing desk itu boleh menyebabkan kita punya peralatan komputer atau laptop atau PC atau desktop sesuai seperti mana yang kita syorkan tadi, jawapannya ya, bagus. Tetapi walau apa juga kita pakai tadi, maka saya tak boleh katakan dia yang terbaik. Yang poinnya Okey. Ya, ada lagi soalan? Ada doktor, ada beberapa lagi soalan. Doktor, bolehkah kita letakkan alas untuk kaki bangku kecil apabila duduk di meja kerja? Maknanya dekat kaki tu ada bangku
apa tu penahan kaki Foot lah. rest. Foot rest. Ya, boleh. Foot rest boleh. Dia foot rest tu untuk yang berada duduk di atas kerusi lah, di atas kerusi. Yang tadi ada dua kaedah. Kaedah pertama yang paling asas adalah tapak kaki kita rata di atas lantai. Kaedah pertama yang paling disyorkan, normal. Kaedah kedua, tapak kaki berada di atas foot rest, di atas foot rest. Dia macam foot rest masa kita driving. Kalau siapa-siapa kereta yang automatik lah. Pasal tak ada foot rest sebelah kiri tu. Foot rest. Dia lebih kurang begitu. Itu adalah yang paling sesuai untuk ergonomik, untuk kes-kes yang mana foot rest tu lebih selesa berbanding direct ke atas lantai. Bergantung kepada individu. Jadi jawapannya adalah ya, sesuai. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Ada lagi satu soalan, doktor. Ini tadi berbalik kepada penerangan doktor berkaitan mendukung anak tadi tu, yang tak mendukung anak yang berkilo-kilo tu, yang ada kata saya dukung anak lebih 10 kilo. Jadi tangan kanan saya ni kerap kebas ketika menulis dan pegang jarum ketika menjahit. Profesional saya banyak menggunakan laptop dan mouse. Adakah ini juga faktornya? Ya, saya boleh katakan bukan faktor utama tapi sebahagian daripada faktor yang menyumbang kepada kesan sebegitu. Sebab apa? Bila kita menampung macam tadi, yang manual handling tadi dah disyorkan walaupun rapat dengan tubuh badan, perempuan paling tinggi pun tadi berapa? 16 kilo kan? Kalau kita nampak 16 kilogram untuk manual handling. Manual handling tu untuk kerja-kerja manual mengangkat handling tu. Tapi kalau anak ni biasa kita pegang kan lama. Dia bergantung begini kalau kita perlu pegang dalam tempoh yang lama, yang terbaik adalah engineering control tadi, iaitu stroller yang saya highlightkan tadi. Stroller tu adalah yang the best. That's engineering control, how we want to use the tool. Kaedah yang paling terendah hierarkinya adalah PPE. Apa itu PPE? Yang macam bag tu. Bag tu kan? Tapi kalau kita pegang manual, sebab dia telah, bukan tak ikut, dia telah kita tak mematuhi. That's yang dicadangkan, disyorkan oleh guidelines, oleh DOSH tadi tu. Untuk wanita, apatah lagi wanita, dia punya maksimum pun ada berat yang dimaksudkan. That's why kita perlu tu. Tapi kalau untuk sebentar, mengangkat sekejap, buat turun sebagainya dalam tempoh 1 minit, 2 minit, tak ada masalah. Tapi dalam tempoh yang lama, memang dia memberi kesan. I see. Okey doktor, ada cadangan juga kalau dukung anak tu berat sangat, dia kata ikat kain batik macam selalu bibi buat tu, kata dia. Apa komen? Okey. Yang kain batik ni. Baik. Itu salah satu PPE, Polypon Fadilah. Tetapi, ada tapinya. Kita kena tengok. Kebanyakan, saya tak pasti betulkan saya kalau salah. Saya nampak yang kain batik tu, dia macam selempang. Betul kan? Selempang. Kalau macam yang bag tu, dia kedua-dua bahu dia guna. Betul. Maksudnya dia lebih stabil. Lebih stabil, lebih balance dan lebih tepat dari segi penggunaan tubuh badan sebagai supporting. That's a PPE. Jadi kalau kita gunakan kain batik tu, saya rasa macam selempang tu. Jadi mungkin kita akan memberi kesan kepada satu bahagian sahaja. Jadi akan memberi kesan pada satu bahagian tu. Contohnya kiri sahaja ataupun sebelah kanan sahaja. Tapi sekiranya dia boleh menjaga kedua-dua kiri dan kanan, okeylah. Jadi kena tengok balik. Jadi rasanya itu saja soalannya doktor daripada koleksi chat di Webex dan juga komen di Facebook. Alhamdulillah, terima kasih. Dan setakat ini kita ada 216 orang yang online bersama-sama. Itu saja daripada perkongsian daripada Dr. Faiz. Jadi terima kasih banyak-banyak doktor, dan mereka kebanyakannya inginkan perkongsian slide itu doktor. Untuk slide tu telah dimasukkan dalam ruangan chat untuk Webex. Nanti pihak urus setia akan masukkan dalam ruangan komen di Facebook. Okey, saya dah sharekan tadi dengan urus setia dan insya-Allah urus setia akan sharekan dalam ruangan komen link. Ni ada sharekan dah tu. Link untuk slide dan boleh share dalam di Facebook juga. Tak ada masalah. Tapi dia hanya boleh pakai 6 hari je. Lepas 6 hari dia akan terminate link tu. Okey, boleh download cepatlah insya-Allah. Insya-Allah. Okey doktor, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Muhammad Faiz atas perkongsian yang begini detail dalam keadaan penggunaan ergonomik work from home ini dengan pelbagai tips and trick kata orang dari segi penggunaan peralatannya, barangannya dan juga postur badannya sekali dan jenis kerusinya. Itu sangat detail memainkan peranan kita untuk terus kekal sihat menjadi staf yang lebih produktif insya-Allah. Sekali lagi terima kasih Dr. Faiz atas perkongsian dalam sesi motivasi FSSH untuk kali ini.
saya rasa memang banyak membantu kepada penambahan ilmu dan juga untuk kesihatan fizikal dan juga mental. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir, rakan-rakan penonton, ke WebEx dan juga ke Facebook Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, dan insyaAllah segala ilmu yang diberikan ini akan dimanfaatkan untuk kita bersama-sama menjaga kesihatan, kerana kesihatan itu adalah kekayaan yang paling utama insyaAllah. Jadi kepada semua yang terlibat, terima kasih banyak-banyak kepada kru teknikal, kepada Encik Airul selaku penyelaras yang menyelaras program-program ini online. Semoga manfaat ini kita dapat kongsikan bersama dan semoga dipertemukan di lain siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita jumpa lagi. Terima kasih. Sama-sama, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.